Pakai dua ke? Satu je? Satu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Yang dikasihi Tuan Pengurusi pada malam ini, dan memang benar beliau ni merupakan guru saya masa ke MPI dulu tuan-tuan. Ya. Jadi seterusnya kepada pengurusi masjid, tuan-tuan, puan-puan, ahli jawatan kuasa, ulu setia, saudara-saudari, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, anak-anak, dan kalau ada saudara mara ya yang ada di Kuantan ni, saya kehilangan nombor telefon mereka ni tuan-tuan. Cari tak jumpa. Ada beberapa orang kat sini tapi tak nampak lagi batang hidungnya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang mulia ni Allah himpunkan satu taman dari taman-taman syurga. Dan apa yang telah disampaikan tadi adalah satu wasiat yang penting tuan-tuan. Marilah sama-sama kita bersedekah. Ya, kerana dalam hadis mengatakan hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah wastaqbilu amwajal bala bidu'a wa tadarru'. Dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim disepakati oleh Az-Zahabi bahwasanya jagalah harta kamu daripada kemusnahan dengan cara berzakat, dan rawatilah pesakit-pesakit yang ada di kalangan kamu dengan cara bersedekah, dan hadapilah kesusahan hidup wahai saudara dengan banyak bermunajat dan mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ihsannya. Ya, ini adalah satu kepentingan bersedekah. Bahkan Imam Syaukani dalam kitabnya Tuhfatul Zakirin menyenaraikan lebih 70 sebab mengapa kita kena bersedekah dengan kelebihan-kelebihan ini. Antara lain kerana sedekah ini akan menghapuskan masari asu, akan mengelakkan kita daripada benda-benda yang tidak diingini daripada berlaku menimpa kita. Yang seterusnya, orang yang bersedekah ni akan tudfi'u ghadabar rabb. Orang bersedekah ni akan menyebabkan kemurkaan Allah hilang padanya tuan-tuan. Kita kalau berada dalam negeri seperti ini, kita takut pada kemurkaan orang yang paling besar dalam negeri ini. Bimbang pada kemurkaan sultan contohnya, bimbang pada kemurkaan orang-orang yang ternama. Tapi subhanallah, ramai di kalangan orang Islam tak sedar kemurkaan Allah itu lebih menakutkan tuan-tuan. Dengan sebab itu banyaklah sedekah, kerana sedekah akan menghapuskan kemurkaan Allah pada kita. Ya, pernah berlaku dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat mengadu tentang bapanya yang sakit tidak boleh kencing. Zaman Nabi dulu pun dah ada prostate failure tuan-tuan. Lalu bila bertemu dengan Nabi SAW, minta kepada Nabi anjuran untuk hilang penyakit tersebut, maka Nabi telah menyuruh fulan itu untuk wasiat beritahu pada ayahandanya supaya bersedekah. Sedekah ya. Dia balik cakap pada ayah dia, ya sedekah ya. Ayah dia sedekah, tidak boleh kencing lagi tuan-tuan. Orang tak boleh kencing ni, Allah hai. Payahnya penyakit ni tuan-tuan ya. Ayahanda saya sendiri pun usianya sudah lebih 70 mengalami penyakit ini. Ibunya telah meninggal dunia 50 tahun yang lalu tuan-tuan. Tapi masa dia sakit ke hospital, dia panggil balik seluruh mak dia. Mak dia panggil umur dia dekat 80 tuan-tuan. Ayahanda saya sakit kencing tidak boleh
kencing, kena operation ni tuan-tuan ni. Maka bila berlaku sahabat ini bertanya kepada Nabi, Nabi suruh bersedekah. Datang kali kedua dia berkata lagi, wahai Nabi, masih belum kencing wahai Nabi. Nabi pesan pada dia supaya suruh sedekah lagi. Balik dia suruh sedekah kali kedua, masih lagi belum boleh buang air kecil. Akhirnya pergi kali yang ketiga, Nabi SAW masih lagi mewasiatkan perkara yang sama, sedekahlah. Beliau bersedekah kali yang ketiga, barulah beliau boleh buang air kecil. Ya, kerana dalam harta kita kadang-kadang kita tak sedar milik orang lain sebenarnya. Apatah lagi kalau kita baca dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Bandingan orang yang bersedekah pada jalan Allah seperti sebatang pokok yang padanya ada 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100. Kali dengan 7 maknanya 700. Bahkan Allah melipat gandakannya lebih daripada yang sepatutnya kalau dia ikhlas. Wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un alim. Sedekah tuan-tuan. Dengan sebab itu bila Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bila datang kemarau, nama masjid tuan-tuan Sayyidina Uthman kan? Betul kan? Masjid Uthman bin Affan kan? Sayyidina Uthman seorang saudagar yang sangat hebat. Berlaku kemarau kat Madinah, dia telah membawa masuk 1000 kontena. Kalau kita nak umpamakan hari ini, 1000 ekor unta syarat dengan muatannya dari negara Syam untuk menanggung umat Islam yang menderita dalam kemarau itu. Lalu usahawan-usahawan, peniaga-peniaga yang ada di Madinah telah minta daripadanya untuk membeli unta-unta tersebut. Kerana orang peniaga ni fikirannya memang bijak tuan-tuan. Kalau dia beli dengan sekali ganda sekalipun, dia boleh jual dengan keuntungan lagi sebenarnya. Wahai Uthman, juallah kepada kami sanggup beli, dah double, triple, kami sanggup beli. Yalah, ada pengimport ni tuan-tuan, masuk, datang orang yang nak berniaga, dia boleh beli, walaupun pengimport itu ambil keuntungan, maka yang beli ni tetap akan dapat untung berlipat ganda kan tuan-tuan. Ya, ini teori orang berniaga berlipat ganda. Sayyidina Uthman berkata, kau nak beli berapa? 2 kali ganda. Kau beli apa? 2 kali ganda, 3 kali ganda, baik. Tapi aku telah ada confirm buyer yang dia telah beli dengan ganjaran satu ni 700 kali ganda. Tercenganglah semua usahawan, businessman yang ada tuan-tuan, kerana mereka tidak dapat terfikir dalam fikiran mereka yang beli itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Uthman telah berkata ini 1000 semuanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tak mintalah tuan-tuan sampai ke situ sekali tuan-tuan. Ya, kita tak mintalah sampai ke tahap seperti itu. Kerana kita pun ada limitation, ada kita punya batasan yang tertentu. Dalam Quran pun menegah kita daripada berinfak sampai habis selais pinggang yang tinggal tidak dibenarkan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Allah SWT tak benarkan kita jadi macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kerana imannya begitu solid untuk agama Allah. Tapi yang kita minta, kalau ada RM100 bagi RM10, kalau ada RM10 bagi RM2, kalau ada RM1000 bagilah RM100, 1/10. Kerana dalam hadis mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dirham, 1 dirham melebihi 100 dirham. Bagaimana wahai Nabi? Dalam hadis riwayat Ahmad dalam Musnadnya, sahabat bertanya, wahai Nabi, macam mana pula 1 boleh mendahului 100? Jawapan Nabi, yang bagi 1 ini dalam koceknya cuma ada 2. Dia bagi 1 nilai di sisi Allah 50%. Yang seorang lagi dia ada 1000, cuma dia beri 100 saja, maka Allah SWT kira di sisinya 10% saja. Maka tuan-tuan, ayo mari sedekah sama. Ya, ibu-ibu kalau tak ada wang, ringgit pun tak mengapa, emas perak pun diterima juga. Benar kan? Wang perak terima kan? Boleh masuk ke dalam tabung. Nanti balik, klaim balik pada suami. Kan Nabi pun bersabda, tasaddaqna fa inni uritu anna aktsara ahli nari min kunna. Wahai wanita, banyaklah sedekah kerana aku diperlihatkan penghuni neraka itu kebanyakan dari kalangan kalian. Kerana orang perempuan banyak, tukthirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Banyaknya orang perempuan ni tak puas hati pada benda-benda yang kecil sehingga jadi besar. Dan yang kedua, orang perempuan banyak menyebabkan putusnya silaturahim suami dengan keluarganya. Jadi banyaklah sedekah. Malam ni tuan-tuan, Mahat Tafiz kita memerlukan sedekah. Mereka terbakar, alhamdulillah anak-anak selamat kabarnya. Jadi malam ni mari kita sedekah sesama. Sedekahlah dengan penuh keikhlasan, kerana ia akan menyelamatkan kita ke akhirat tuan-tuan. Baik, tajuk yang diberikan kepada saya malam ini adalah tajuk berkaitan dengan surah Luqman. Barangkali rentetan daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam suasana kita pada hari ini.
mungkin elok juga kita kembali kepada Al-Quran, melihat perspektif Al-Quran kepada isu pendidikan, kerana kita tak lain tak bukan adalah murabbi. Ya, kita ini bagus saja menyambut bulan Maulid. Bulan lepas menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda alaihi salatu wasallam merupakan seorang murabbi yang hebat, muallim yang hebat, muaddib yang hebat, mudaris yang hebat. Jadi ya, marilah sama-sama kita merenungi sebahagian pada surah Luqman ni. Mana yang sempat kita bincangkan, yang tak sempat kita sambunglah kalau ada umur tahun depan, InsyaAllah tuan-tuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-12 pada surah Luqman ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, iaitu kebijaksanaan, serta kami perintahkan kepadanya bersyukurlah kepada Allah. Dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Dan kami wajibkan manusia buat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan segala kelemahan, dari awal mengandung hingga akhir menyusunya dalam tempoh menceraikan itu dalam masa 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Ingatlah kepada aku jugalah tempat engkau kembali. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan orang-orang yang kembali kepadaku dalam tauhid. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu kerjakan. Luqman menasihati lagi anaknya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu perkara yang baik ataupun buruk, seberat biji sawi sekalipun, ia tersembunyi dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan diketahui oleh Allah, kerana sesungguhnya Allah maha halus pengetahuannya, lagi amat meliputi segala yang tersembunyi. Wahai anakku, dirikanlah ulimu akan salat dan suruhlah buat kebaikan, serta laranglah dari melakukan buatan mungkar. Bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Semuanya demikian itu adalah perkara-perkara yang dikehendaki dan diambil berat melakukannya. Dan janganlah engkau malingkan mukamu kerana mandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong lagi takabur dan membanggakan diri. Dan bersederhanalah kamu dalam langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu dalam berkata-kata, kerana sungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara tudai. Ini adalah tafsiran, terjemahan kepada ayat-ayat surah Luqman. Surah Luqman surah yang sangat istimewa, kerana Allah SWT menurunkannya ketika Nabi SAW berada di Mekah, dalam period Mekah. Dan surah ini dipanggil sebagai surah Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Kalau surah turun selepas hijrah dipanggil Madaniyah. Ya, jadi penegasan pada aspek Makkiyah ni tuan-tuan adalah kepada aspek akidah, tarbiyah.
Ya, penekanan kekuatan diri. Maklumlah ketika itu umat Islam belum kuat, belum ada negara. Mereka masih lagi hidup dalam penindasan oleh golongan Quraisy. Jadi ayat ini sifatnya sangat mesra, sangat memujuk. Ya, sangat, walaupun tegas tetapi bahasa yang digunakan oleh Quran ni tuan-tuan sangat indah tuan-tuan. Ini salah satu daripada i'jaz lugawinya. Aspek i'jaz Quran yang dipelajari kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab tafsir. Luqman ni kata para ulama tafsir, beliau adalah seorang bekas hamba. Itulah pandangan yang dapat kita lihat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma contohnya. Walaupun beliau ni kedudukannya sebagai hamba tetapi tidak menghalang dia daripada menuntut ilmu. Sesetengah riwayat mengatakan dia belajar daripada Nabi Daud, kerana dia hidup pada zaman Nabi Daud. Setengah riwayat mengatakan tidak, dia sendiri merupakan hamba kepada Nabi Daud. Jadi menjadi hamba kepada seorang Nabi tentulah satu kelebihan. Melihat, menyaksikan, mendengar, semuanya tarbiyah. Ya, jadi inilah kelebihan yang ada pada Luqman. Walaupun beliau ni bukannya seorang Nabi, ada setengah riwayat mengatakan Allah SWT beri pilihan kepadanya, kau nak jadi Nabi ke nak jadi seorang wali? Ya, ini banyaklah kisah Israiliyat yang terdapat padanya. Allahu a'lam, kita tidak tahulah tuan-tuan, disebut dalam kitab-kitab tafsir. Tapi nampaknya Luqman memilih untuk menjadi seorang wali Allah. Ya, walaupun beliau ni seorang manusia biasa yang tidak diberi anugerah pangkat kenabian, tetapi istimewanya kerana namanya terpilih sebagai salah satu nama daripada surah Al-Quran Al-Karim. Di sana ada ramai lagi para nabi, para rasul yang namanya tak ada pun tersurat dalam Al-Quran. Ini bagi menunjukkan kepada kita manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di samping pangkat juga kerana ibadahnya kepada Allah, kerana kejayaannya dalam mendidik anak-anaknya. Ya, setengah riwayat mengatakan anak Luqman ni ada ramai tapi semuanya mati, tinggal seorang saja tuan-tuan. Allah hebatnya orang ujian kematian anak tuan-tuan. Hebat sangatlah. Kerana orang yang anaknya mati, dia bersabar, lalu Allah sebut dalam hadis sahih, Allah kata binakan untuknya baitan, ibnu lahu baitan wa sammuhu baital hamdi. Kalau orang yang mati anak, dia bersabar, Allah SWT suruh supaya binakan untuknya sebuah rumah dan namakan rumah ini rumah pujian. Ya, orang yang kematian anak ni memang ujiannya sangat besar tuan-tuan. Maka Luqman ini agaknya kesabaran beliau atas kesukaran hidup, kesusahan hidupnya, dan isterinya mati, anak-anaknya mati, tinggal seorang saja. Dia telah pun menekuni, orang Indonesia panggil tuan-tuan, bahasa Indonesia ni sedap tuan-tuan. Dia bersungguh-sungguh untuk mendidik anaknya itu. Dan kelebihan yang ada tuan-tuan dalam ayat penggunaan oleh Allah SWT di sini, kalau kita belajar bahasa Arab, ya bunayya, Allah tidak sebut di sini ya ibni ataupun ya waladi, ya, ataupun yang semacam dengannya, tak. Tapi Allah sebut ya bunayya. Kalau nak terjemahkan bahasa Arab tuan-tuan, ya bunayya ni maknanya anakku yang sangat aku sayangi. Ya, kan main nak guna bahasa seperti itu pada anak-anak tuan-tuan. Berapa kali kita gunakan perkataan pada anak kita sayang? Cuba tanya diri sendiri. Kalau anak kita telefon, apa kita cakap tuan-tuan? Panggil tak sayang? Kalau isteri kita telefon, kita panggil tak sayang? Bahkan dikatakan kalau orang tengah marah kat telefon, confirm lah itu isteri dia lah, itu dia tengah bercakap dengannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana rahmat tuan-tuan? Mana kasih sayang? Ya, mana dia yang kita belajar tentang Nabi SAW dan amal. Kerana amalan pada Nabi ni bukan pada zahir saja tuan-tuan, bukan pada jubah yang kita pakai saja, bukan pada perwatakan yang kita nampak luaran saja, tidak, lebih daripada itu tuan-tuan. Romantiknya Nabi SAW sampai Nabi telah menuturkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan dari kalangan kita yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati yang lebih tua. Bahkan Nabi pernah bergurau dengan Aisyah radhiyallahu anha tuan-tuan, dalam hadis sahih. Nabi bersabda, wahai Aisyah, kau tahu tak ikatan aku dengan kau? Jawapan Aisyah, bagaimana wahai Nabi? Nabi jawab, dia seperti simpulan tali yang sudah tidak boleh dibuka lagi. Romantik tak tuan-tuan? Romantikus tak? Romantik tak tuan? Nabi kalau nak naikkan Ummu Salamah ke atas unta, Nabi letakkan lutut Nabi untuk dipijak di atasnya dan menapak naik ke atas unta tersebut. Adakah kita mampu buat tak? Cuba renung sekejap tuan-tuan. Agak-agaklah isteri kita nak masuk kereta, boleh tak kita bukakan pintu untuk dia dan tutup? Cuba buat malam ni. Maka isteri pun akan tengok, ni apa hal ni? Ada nak rasuah apa ke? Buang terbiat ke apa untuk ni? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ya. Bila kita nak amalkan, tanyalah diri sendiri, bila kita boleh amalkan.
Jadi ayat ini bila Allah gunakan, kejayaan Luqman terletak pada kehebatannya didik anaknya, tuan-tuan. Banyaklah riwayat yang dikemukakan tentang kisah beliau. Setengah mengatakan ketika tuannya berkata kepada beliau, sama ada Nabi Daud ataupun selain daripada beliau, wahai Luqman, sembelihlah seekor daripada kambing yang banyak yang kau jaga itu, dan baru datang kepadaku anggota yang paling baik daripadanya. Perkara ini disebut oleh Ibn Jarir Tabari yang tafsir. Maka Luqman pun sembelih seekor daripada milik tuannya itu, dan baru datang lidah dan juga hati. Tuannya pun menerima. Yang lain telah disedekahkan kepada orang perlu. Esok tuannya pesan lagi, tolong sembelih lagi Luqman. Bawa anggota yang paling teruk daripada kambing itu. Maka dia masih lagi bawa anggota yang sama. Kenapa wahai Luqman, yang elok ini, yang buruk pun ini? Jawapan Luqman, kalau hati itu baik, lidah itu pun baik. Kalau hati itu buruk, maka lidah pun akan buruk, dan semuanya akan menunjukkan keburukan. Ya tuan-tuan, maka tidak mungkin kita mengatakan dalam hidup ini, kau tengok saja aku tak pakai tudung ya, tapi sebenarnya hati aku ni berpurda. Boleh tuan-tuan? Kalau kita tegur seorang lelaki, kau tak boleh pakai seluar pendek, haram. Kau tengok je aku pakai seluar pendek, tapi hati aku pakai tracksuit panjang tau. Tak boleh tuan-tuan. Dia luar dan dalam ini berkaitan rapat satu sama lain. Innamal a'malu binniyat. Tetapi nahnu natawalla az-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukum orang pada zahirnya. Kita tak boleh menghukum orang apa yang kita tidak nampak. Sebagaimana kita dilarang menghukum seseorang ya, yang zahirnya nampak orang Islam, kita kata kafir, tidak boleh. Gitu juga kita tidak boleh membiarkan melihat orang berdua-duaan, lelaki perempuan yang bukan suami isteri, di atas kehakiman prinsip kita tak tahu apa dalam hati dia. Mungkin yang lelaki ni nak berdakwah pada isteri itu, tak boleh, perempuan itu tidak boleh. Kena ditangkap tuan-tuan benda seperti itu. Jadi kita umat Islam diajar untuk bertindak berdasarkan zahir, untuk berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hukum itu sendiri. Luqman akhirnya telah dibebaskan oleh Tuhannya kerana kata-katanya sangat hikmah dan pelakuannya sangat baik. Tuan-tuan, wallahu yatawalla salihin, tuan-tuan, Allah akan jaga orang yang saleh. Dikisahkan dalam kitab kita tafsir, dahulu pada zaman sebelum kita, ada seorang lelaki yang kaya raya dan mempunyai ramai pekerja. Salah seorang pekerjanya sangat disayangi kerana kesalehannya. Satu hari yang saleh ini, budak yang baik ini, pekerja yang baik ini, dia pergi ke gudang tempat bosnya. Waktu itu, waktu yang tidak disangka-sangka, dia buka pintu, dia lihat sepasang pekerja sedang berzina. Allahu Akbar. Dan dia tidak mampu buat apa-apa, dia hanya lari keluar. Maka yang berzina itu merasa takut perkara itu didedahkan kepada bos besar, dan mungkin dia akan mengandung yang perempuan ini. Maka dia telah membuat laporan palsu, mengatakan kepada bos majikan bahawa pekerja yang melihat ini, dia telah merogol saya. Nak keluar daripada komplikasi tuan-tuan. Berapa banyak perkara seperti ini berlaku, orang dikambing hitamkan. Maka ditunjukkan pakaiannya koyak, ditunjukkan apalah tuan-tuan ni. Dia nak lepaskan boyfriend dia, nak kenakan hukuman kepada lelaki yang baik ini kerana dia dah serba salah. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, lelaki bos ini pun atas pertimbangan yang wajar merasakan betul. Nampaknya orang yang baik, disangka baik ini telah khianat kepadaku, tapi aku tak sanggup bunuh dia. Dia pun menghubungi kawan dia tuan-tuan. Dia kata, aku ada seorang pekerja yang ada masalah, dia baik, saleh, tapi rupa-rupanya dia khianat padaku. Kelihatan zahir baik. Apa pun kau nak buat, aku tak sanggup nak bunuh dia. Ayo, serahkan urusan pembunuhannya kepadaku, kata kawan ini. Pada waktu sekian-sekian kau pergi hantar barang melalui dia, kata sudah sampai kepada aku, nanti sampai kepada aku tahulah apa mana selesaikan. Faham tuan? Macam tak faham je. Maka si fulan ini pun dipanggil oleh bosnya, fulan, kau orang baik, kau pergi kat kawan aku sekian, waktu sekian kau pergi hantar benda ni, aku nak sampai ke tangannya. Dia pun nak keluar, bosnya pun balik. Sekejap lagi datang supervisor lebih tinggi daripada yang nak dihantar ini, yang saleh ini. Kata padanya, fulan, kau nak mana? Aku bos suruh hantar barang. Tak boleh, kau orang penting kat sini, kau tak boleh pergi. Ni benda macam ni kecil je, kau bagi kat orang lain buat lah, nanti aku ambil bagi kat ni. Baik. Tuan, tak boleh tuan, bos besar bagi kat saya arahan ni. Tak apa, aku pandai lah jawab, aku supervisor, aku manager kat sini. Tuan-tuan, baiklah, ambil barang ni dan
Supervisor ni tadi tuan-tuan pergi bagi dekat yang berzina itu. Kau ambil ni, kau pergi hantar alamat sekian. Dia pun ambil tuan, ni yang telah berzina ini, laki yang telah berzina ini, ambil barang tersebut dan pergi hantar kepada kawan bos yang telah pun membuat persepakatan untuk membunuh yang menghantar ini. Sampai saja dia serah barang, kepalanya pun dia penggal, matilah dia. Tiba-tiba bos yang balik ke tempat, dia tengok, engkau ada lagi? Kan aku suruh kau hantar barang ni? Katanya, bos minta maaf, tadi supervisor tak bagi saya pergi. Dia kata dia bertanggungjawab dan cakap dengan bos, saya terlupa kan. Allahu Akbar. Mari sini engkau aku suruh hantar pergi sana, pesan kau suruh dia. Tak bos, ini supervisor suruh hantar. Dia lebih tinggi saya, dia kata nak cakap pada bos. Engkau sebenarnya kau berzina, aku nak bunuh engkau sebenarnya. Astaghfirullahalazim. Tuan, saya tak buat benda ni. Yang buat benda ni itulah yang menggantikan tempat saya pergi hantar tadi di atas arahan supervisor. Tengok tuan-tuan, tengok bagaimana hikmahnya Allah SWT. Dekat dunia lagi Allah akan menyelamatkan para walinya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang baik ni tuan-tuan, dia dapat kebaikan dunia lagi sebelum akhirat, kerana Allah itu maha adil. Kadang-kadang betul Allah SWT sembunyi sampaikan benda itu ke akhirat untuknya, tapi dalam banyak keadaan Allah turut pergi kat dunia untuk dinikmati sebelum dapat di akhirat. Maka akhirnya orang yang tak bersalah berkata pada bos, demi Allah bos, bukan saya yang berzina. Yang dihantar oleh supervisor itu yang berzina. Masya Allah, dia yang dibunuh, dan memang patut baginya dibunuh. Subhanallah, tabaraka wa ta'ala. Ya, dan bos memanggil perempuan tersebut. Perempuan itu pun akhirnya mengaku dia mengadakan persaksian palsu kepada kawan ini, dan yang mati itu merupakan pasangannya dalam zina tersebut. Allahu Akbar. Jadi kembali kita kepada kisah Luqman ini tuan-tuan. Luqman adalah seorang wali Allah yang hebat, yang Allah beri kepadanya kelebihan, iaitulah pendidikan kepada anaknya, dan pendidikan ini yang kita nak belajar dalam hidup. Ya, tambahan pula zaman sekarang ni tuan-tuan, bukan saja di Sweden Sweden satu hal lah. Sweden ni banyak benda pelik tuan-tuan, bukan pendidikan anak-anak saja. Kalau tuan-tuan baca dalam majalah antarabangsa, saya pernah baca majalah antarabangsa, negara-negara ni dipanggil Skandinavia. Ya, Norway, Sweden, apa lagi? Denmark. Negara-negara ni negara-negara yang sebagainya kaya macam Norway tuan-tuan. Sweden ni pun negara yang hebat, mereka banyak besi. Negara yang paling banyak besi dalam dunia. Mereka mencapai satu kemajuan dalam hidup sehingga ke tahap semua orang itu ada rights-nya sendiri. Termasuklah isteri kepada seorang lelaki pun ada rights-nya. Women's right. Artinya kalau seorang perempuan nak bersukaria, nak enjoy hidupnya dengan boyfriendnya, dia hanya memadai meletakkan kasut boyfriendnya dekat depan pintu rumah. Nanti bila suami pulang, suami melihat ada kasut lelaki lain, maka suami itu tidak boleh masuk ke dalam rumah itu, kerana itu menceroboh kegembiraan atau keseronokan isteri. Bayangkan macam mana tu tuan-tuan. Apa yang boleh dibuat oleh suami yang seperti ini adalah dia bolehlah pergi ke hotel dan dapatkan khidmat, servis daripada perempuan-perempuan calang yang lain untuk dihabiskan di hotel selama isterinya berhibur di rumah, dan minta bil daripada perempuan jahat tersebut. Nanti balik rumah klaim pada isteri bil itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru tahun lepas, kalau tuan-tuan baca dalam Bloomberg, dalam Newsweek, saya baca tuan-tuan dalam Business Week, Economist menceritakan bahawa negara-negara ini amat parah tuan-tuan. Dari perspektif Islam amat parah. Banyak kes berlaku seorang lelaki menghubungi perempuan untuk menghibur dengannya happy hours. Kau punya call pergi buat appointment, jumpa cucunya sendiri rupa-rupanya tuan-tuan. Kerana negara itu rakyatnya tak ramai. Ya, kau mana pun mereka mengamalkan free hubungan lelaki perempuan ini, sehingga kepada tahap seperti itu. Tak apalah tuan-tuan, di negara barat kita tinggal, kalau tuan-tuan mereka tidak ada satu mizan, dia tak ada pertimbangan yang waras dari sudut penyelesaian masalah yang berlaku. Baru-baru ni di Arab Saudi pun tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, anak-anak mula menuntut hak untuk tidak boleh dihukum oleh ayah dan ibu masing-masing bila usianya masuk ke 18 tahun ataupun kurang daripada itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan, ya,
Maknanya tuan-tuan, dunia yang kita lalui pada hari ini dalam perbincangan mereka tentang Twitter, Facebook, ya, kerana pengaruh ini amat besar kepada pembentukan minda anak-anak, maka anak-anak meminta daripada ibu ayah untuk tak boleh menghukum mereka, tak boleh menyebat mereka lagi. Nak buat keputusan apa pun menjelang usia 15 tahun tidak boleh dipersoalkan lagi. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila dibuat kajian, rupa-rupanya anak-anak yang buat masalah seperti ini tuan-tuan, kerana tuan-tuan tak lain tak bukan anak-anak itu merasakan mereka ni tak dapat kasih sayang tuan-tuan. Ya, seperti di Saudi, bila dia buat kajian tentang mengapa permintaan ni makin meningkat di tempat nama Yamama, di tempat nama Madinah sini tuan-tuan, di tempat nama Yanbu, ya, kes-kes seperti ini mula berlaku. Bila dilihat kebanyakan ayah ibu ini merupakan profesional dalam bidang yang hebat-hebat, ayah terutamanya, maka tidak ada masa banyak untuk anak-anak. Allahu Akbar, sedihnya tuan-tuan ya. Saya sendiri pun salah seorang daripada ayah yang sibuk. Kan tuan-tuan, kadang-kadang hujung minggu seperti ini tinggal anak kita ke asrama, ya, tak sempat nak pergi ziarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Luqman ni kalau kita perhatikan di sini tuan-tuan menggunakan satu bahasa yang sangat indah. Anakku yang amat ku sayangi. Betapa hebatnya penggunaan perkataan ini, kata para ulama tafsir psikologinya, bahawa Luqman memang telah membina jambatan yang sangat kukuh di antara dia dengan anak dia. Kerana kalau kita tak rapat dengan anak-anak tuan-tuan, tiba-tiba kita nak gunakan ayat seperti ini amat tak munasabah kan. Tapi bila dia telah biasa digunakan, biasa diamalkan, walau masa dengan anak itu sangat terbatas, tetapi bukan kira pada masanya, tetapi kualiti masa tersebut diisi dengan perkara-perkara yang baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab bila kita perhatikan ayat ini, Allah SWT menceritakan kami telah beri kepada Luqman satu hikmah, kebijaksanaan, dan belajarlah hikmah Luqman ini. Seolah begitu tuan-tuan. Kerana perkataan hikmah ni kalau kita belajar dalam Al-Quran Al-Karim, dia merujuk kepada 8 makna. Kata para ulama tafsir, perkataan hikmah merujuk ke 8 makna. Ya, nombor 1, makna hikmah adalah ilmu. Nombor 2, makna hikmah adalah kefahaman kepada Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, makna kepada hikmah adalah sunnah, kerana Allah Taala berfirman dalam ayat lain, "Wallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin." Jadi Allah sebut perkataan kitab dan hikmah. Jadi hikmah ni kata para ulama tafsir juga merujuk kepada sunnah, kepada hadis. Ya, ada pula yang mengatakan hikmah ni adalah merujuk kepada akal yang hebat, akal yang bijak. Kerana itu dalam hadis mengatakan al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah adalah satu benda yang hilang daripada orang beriman tuan-tuan. Maka di mana sahaja dia perolehi, hendaklah direbutkan, diusahakan. Ya, jadi ini antara banyak tafsiran yang dikemukakan tentang hikmah. Gitu juga kalau kita panggil seorang itu bijaksana, kita panggil hakim. Tapi kalau orang yang buat keputusan, kita panggil hakim. Beza ni, hakim dengan hakim. Kalau hakim maknanya orang bijaksana macam Luqman. Tapi hakim, judge. Hakim lah, hakim. Hakim buat keputusan kan? Ya. Kedua-dua manusia ini tuan-tuan, sama ada dia bijaksana ataupun dia hakim yang buat keputusan dekat mahkamah, mereka memerlukan kewarasan yang sangat tinggi untuk buat keputusan. Kan? Seorang hakim tak boleh buat keputusan dalam keadaan lapar. Seorang hakim tak boleh buat keputusan dalam keadaan kenyang pun tak boleh. Seorang hakim tak boleh buat keputusan dalam keadaan apa dia? Mengantuk. Seorang hakim tak boleh buat keputusan dalam keadaan sakit. Bahkan seorang hakim pun, kalau kita belajar adabul hakim, al-qadhi, hakim ini tuan-tuan, dia pun tak boleh bercampur gaul dengan orang ramai. Mesti bagi kerajaan menyediakan untuknya seorang yang pergi ke pasar untuk membelikan keperluannya. Contohnya, tak boleh jumpa dengan orang ramai, takut dia pengaruhi tuan-tuan akalnya dari sudut keputusan yang dia buat. Ya, jadi maknanya kalau sebut hikmah ni, dia merujuk kepada akal tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab dalam Islam diharam kita untuk minum arak. Kerana antara tujuan syarak ni tuan-tuan ada beberapa perkara, antaranya jaga akal daripada rosak, jaga keturunan daripada bercampur baur dan akhirnya lahir anak-anak luar nikah, kan, menjaga harta, menjaga agama, menjaga jiwa. Ini 5 daripada objektif syarak. Jadi
Bila Allah gambarkan kat sini, siapa yang syukur pada Allah, semuanya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, semuanya Allah itu kaya, lagi maha terpuji. Tuan-tuan, ingat tuan-tuan ya, tuan-tuan datang sembahyang ini, datang sembahyang subuh, datang sembahyang isyak, tuan-tuan tak menambah sedikit pun daripada kekuasaan Allah, tuan-tuan. Kita tak bangun tahajud pun tak ada mengapa, tak ada masalah apa pun pada Allah SWT. Kita tak sedekah, tak ada apa masalah pun pada Allah SWT, tuan-tuan. Kerana Allah ni maha kaya. Kita yang rugi sebenarnya. Ya? So Allah gambarkan di sini, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Kalau siapa kufur, kamu tak dengar arahan aku, Allah maha kaya. Allah maha kaya, maha terpuji, tidak menambah sedikit pun daripada kekayaannya dengan sebab infak kamu, dan tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah dengan sebab sembahyang kamu. Ya, sebab bila kita dapat buat perkara seperti ini, kita banyak syukur pada Allah, tuan-tuan. Ya, kita banyak syukur pada Allah, kerana kita pun tak tahu apakah kita istiqamah atau tidak dalam kebaikan ini. Betul kan? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, takwa itu maksudnya kamu jangan sekali-kali menyangkakan diri kamu lebih baik daripada orang lain. Walaupun kamu datang sembahyang, walaupun kamu dengar kuliah, walaupun isteri kamu pakai hijab, walaupun kamu tidak bermuamalah dengan sistem riba, walaupun kamu, anak-anak kamu surah tahfiz, walaupun kamu banyak sedekah, kamu jangan sekali-kali menyangkakan kamu lebih baik daripada orang lain. Itulah tanda takwa, tuan-tuan. Jadi sebagaimana kita bersyukur pada Allah SWT kerana Allah himpunkan kita, tuan-tuan, pada malam ini. Ya, dan kita kadang-kadang tak minta pun perkara ini, kita cuma berusaha untuk hadir, tapi Allah SWT pilih kita, tuan-tuan. Maka kita mintalah supaya kita istiqamah dalam kebaikan. Kita dapat lakukan kebaikan ini tanpa henti-henti, tuan-tuan. Berterusan, diberi istiqamah, diberi kekuatan, diberi kesungguhan, diberi orang untuk mengingatkan. Ya, seterusnya bila Allah gambarkan di sini, wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dengan kata-kata yang sangat lemah lembut, wahai anakku, janganlah kau syirik pada Allah, nak. Ya, kerana semuanya syirik itu satu kezaliman yang besar. Kita dalam hidup ni, tuan-tuan, ambil berat tak pendidikan agama, tuan-tuan? Ambil berat tak orang Pahang, orang Kuantan? Ambil berat tak? Ini awal tahun kita bertanya. Kadang-kadang ada segelintir umat Islam, dia ambil berat anaknya supaya jadi macam orang Cina. Dia hantar anak dia ke sekolah Cina kerana nak suruh anaknya belajar budaya orang Cina. Tapi tuan-tuan, apakah itu segala-galanya dalam hidup? Kadang-kadang kita perlu rasa bimbang, ya tuan-tuan. Anak-anak kita pergi ke sekolah seperti ini, apa benda yang dia pelajari ini? Cara berfikir. Ya, cara berfikir ni, tuan-tuan, sebenarnya ramai orang tak sekolah Cina pun berjaya. Saya bukanlah mengecam atau mengharamkan, tidak. Tapi saya nak orang Islam sedar bahawa di samping benda ini, benda pelajaran agama kena sangat diambil berat. Jangan dikesampingkan. Jangan kita duk pandang dunia saja, tuan-tuan. Ya, saya yakin datang ke masjid ni tak semua berfikir seperti itu. Segelintir saja yang tak ada kat sini, tuan-tuan, ya. Jadi ambil beratlah perkara ni, kerana asas kepada kecintaan kepada Allah itu akan membimbing kejayaan anak itu dan ayah ibunya sendiri. Kerana itu bila Allah gambarkan kat sini, pesan Luqman yang pertama, jangan syirik pada Allah, nak. Jangan syirik pada Allah. Kerana bagaimana tinggi sekalipun kamu, cemerlang pun kamu, berjayanya kamu, kalau kamu syirik pada Allah, tak ada guna, nak, kepada Allah SWT sedikit pun. Kemudian, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkuri wa liwalidayka ila al-masir. Ilayya al-masir. Kami pesan kepada manusia berbaik kepada ibu bapanya. Ibunya secara khusus telah pun menjaganya dalam kandungan, kemudian melahirkannya dengan susah payah, kemudian dengan cara itu pula menyusukannya 2 tahun, dan kepadakulah tempat dikembalikan, tempat kembali mereka, tempat kembali kamu semua. Ya, maka kita kena jaga ibu bapa kita, tuan-tuan. Walaupun ibu bapa kita telah meninggal dunia, masih ada 5 perkara yang menyebabkan kita dapat rahmat mereka. Yang pertama, doakan untuk mereka. Yang kedua, istighfar untuk mereka. Doa kan satu perkara, istighfar perkara kedua. Istighfar, minta ampun untuk mereka. Ya Allah, Ustaz, dulu bapa saya, Ustaz, dia, Ustaz, Yasin dia hafal, Ustaz, tapi dia tak puasa, Ustaz.
sepanjang hidupnya tak puasa. Tak pernah saya tengok dia puasa. Kan orang dulu-dulu kan, orang dulu orang perempuan pakai selendang tuan-tuan, itu dah kira ustazah hebat dah tu. Orang dulu 60-70 tahun dulu kan. Ya. Maka tuan-tuan, istighfarlah untuk ayah ibu kita tuan-tuan. Kalau ada ayah ibu dulu tak puasa, kita tahu jumlah harinya, kita puasa untuk mereka tuan-tuan. Kerana hadis mengatakan, siapa yang meninggalkan puasa samaan waliyu, hendaklah orang yang mewarisinya berpuasa untuk si mati yang telah meninggalkan puasa. Nombor 2. Nombor 3, dia suruh kita untuk menunaikan janji mereka. Nombor 3. Ya Ustaz, dulu bapak saya bercita-cita nak pergi haji, tapi sampai ke Sudan, bila dia cukup duit, dia sakit pula, akan meninggal dunia, tak sempat pergi haji. Kita pergi haji untuk dia tuan-tuan. Kerana itu seolah-olah azam dia. Nombor 4, bila mereka ni ada nazar tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita tunaikan nazar mereka. Dulu masa bapak saya hidup Ustaz, contohlah ni orang berkata masa bapak saya hidup Ustaz, orang tak tahu dia yang bayar bil api dengan bil air masjid. Orang tak tahu, seorang pun tahu, saya pun tak tahu. Pernahlah saya tengok bil elektrik, bil air dekat rumah, tapi saya tak fikir dia bayar pula bil elektrik, bil air masjid dekat rumah. Bila dia meninggal dunia, barulah orang perasan bil air, bil elektrik tak ada orang bayar lagi. Tuan-tuan, kalau ayah tuan-tuan ada dia bayar, tuan-tuan sambung bayar kan? Kan ada kan ayah tuan-tuan kan? Ada kan? Nombor 5 yang terakhir sekali, kalau ayah ibu kita telah meninggal dunia, kita masih lagi ada peluang baik mereka, iaitulah menjalin hubungan silaturahim dengan orang yang ayah ibu dulu kasih masih hidup. Seperti adik-beradik kita sendiri, pakcik-makcik kita, sahabat handai ayah ibu kita yang dulu sangat disayangi mereka tuan-tuan, kita raikan tuan-tuan. Itu sebab satu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berjalan menaiki keldai, tiba-tiba dia jumpa dengan seorang Arab yang selekeh. Tiba-tiba dia pun turun daripada keldai itu, dia ambil serbannya, dia miskin tuan-tuan. Abdullah bin Umar miskin orang, anak Sayyidina Umar. Dia pakaikan orang Arab Badui itu tuan-tuan dengan pakaian serban yang dia ada, yang itu yang paling cantik yang dia ada. Dan dibagi keldai itu, ambil keldainya, wahai tuan ambil. Anak murid dia kata pada Abdullah bin Umar, wahai tuan, sahabat Nabi, kan ke tuan pun tak ada keldai selain daripada ini, kenapa bagi pada dia? Dia kata, wahai anakku, dulu bapa aku Umar sangat menyayangi lelaki ni, aku dah lama tak jumpa dia. Ya, maka aku nak mengadakan hubungan tu sebelum rida ayah aku yang telah meninggal dunia. Dengan cara aku baik dengan dia, mudah-mudahan ayah aku rida pada aku. Jadi tuan-tuan, kita buatlah tuan-tuan dalam hidup ni, jalinlah hubungan dengan orang yang ayah ibu kita dulu sangat menyayangi mereka. Kita hubungilah mereka tuan-tuan Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum ma kuntum ta'malun. Kalau keduanya mengajak kamu melakukan perkara yang syirik kepadaku dalam keadaan kau tidak mengetahui sungguh adanya, janganlah engkau mentaati mereka, tetapi masihlah kamu dituntut berbaik kepada keduanya. Dan laluilah jalan orang yang mentaati aku, kerana pada akulah tempat kembali kamu, aku akan kabar kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Orang bertanya, Ustaz, ayah ibu saya ni Ustaz dah uzur tak pergi masjid. Baik, kalau dia dulu lazim pergi masjid, beriltizam dengan masjid, istiqamah, sekarang dia sakit, dia tua, dia tak boleh pergi masjid, pahala baginya walaupun tak pergi masjid masih lagi tertulis. Macam kita pencen lah, pencen kan, bila pencen dikira gaji yang dulu bayar separuh, betul tak? Maka dengan adanya ayah ibu kita yang tua yang dulu rajin datang ke masjid, maka pahala dia waktu dia sihat dulu berjalan. Tapi Ustaz, ada problem satu lah Ustaz. Apa problemnya? Ni soalan saya datang dengan tuan-tuan cerita Tuan-tuan tak kenal orang ni, bukan saya mengumpat lah. Tapi Ustaz, satu masalah lah Ustaz, dia nak tengok Astro, terkeluar kau perkataan Astro full packet Ustaz, dia suruh saya belikan. Umur dah tua Ustaz, dekat 80 tahun, duk tengok TV lagi, duk tengok artis-artis lagi. Tengok pula artis-artis tua tu yang berjoget bermoni tuan-tuan. Saya pun tak tahu apa dia panggil? Apa Ustaz Azmi dia panggil apa? Ustaz tak tengok. Bakat-bakat tua yang tutup bangka dulu tu, apa dia panggil? Apa dia? Apa kilauan emas? Kilauan emas.
Allah Ustaz, dia tengok seronok, dia terasa macam dia 40 tahun muda pula dah Ustaz. Macam mana tuan? Maka tanggungjawab seorang anak kalau mengalami suasana seperti ini. Saya cerita based on soalan orang tuan-tuan. Ada beberapa orang yang tanya, dia dah tak pergi masjid, dia duduk rumah, dia tengok filem-filem artis-artis pula, dia ikut perkembangan pula dah. Dia kalau bagi Quran dia tak boleh baca, dia kata-kata baca Quran ni semput lah, apalah. La ilaha illallah. Maksud kita takutlah tuan-tuan, kebaikan-kebaikan yang dia buat dahulu waktu muda je besok terheret dengan kejahatan waktu tua, kelalaiannya masuk dia tuan-tuan dalam bab orang lalai. Ghaflah ni kalau berlaku, kita bimbanglah tuan-tuan. Ya, maka janganlah dia penuhi hajat tersebut, kita tidak dianggap anak derhaka. Ya, ini based on soalan yang dikemukakan kepada saya ya tuan-tuan. Kerana kita bimbang melihat benda-benda seperti ini menyebabkan dia makin lalai. Makin seronok pula dia menuju ke hari tua, makin melayani zaman dulu-dulu dia balik semula pula. Tengok cerita Piramli balik semula, tengok itu balik semula, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita sebagai anak, cubalah cari peluang untuk mencari redha mereka tuan-tuan. Adakan masa buat mereka berjalan, barangkali mereka kebosanan kat rumah, ajak mereka untuk pergi ziarah adik-beradik. Suka dia kalau jumpa adik-beradik tuan-tuan, sabarlah atas kekurangan mereka ya tuan-tuan ni. Baik. Bahkan kalau tuan-tuan mampu beli kereta besar, ya, kereta yang besar, yang MPV ke, yang selesa boleh bawa ibu ayah tuan-tuan, tuan-tuan ada pahala tuan-tuan. Pernah ditanya pada seorang ulama di Timur Tengah, ya, saya beli kereta Ustaz, saya mampu beli kereta ini, saya beli kereta lebih besar kerana saya nak bawa ayah ibu saya, in order to make them happy. Nak buat mereka pergi jalan sana, pergi jalan sini, hari-hari tu mereka. Kalau tak, mereka duduk rumah, tak ada aktiviti. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buat seperti ini, tuan-tuan ada pahala yang sangat besar di sisi Allah tuan-tuan. Kerana menjaga ibu ayah pada waktu tua ini sangatlah susah tuan-tuan ni. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah mengajar kita, kemudian datang, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anak, sungguhnya kalau ada sebesar zarah sekalipun benda itu terletak dalam batu, sama di langit atau di bumi, maka Allah akan datang mengetahuinya, kerana Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anak, dirikanlah kamu akan salat, ya, dan amal ma'ruf serta cegahlah daripada kemungkaran. Sabarlah atas apa yang menimpa kamu, kerana itu semua adalah perkara-perkara yang dikehendaki, diambil berat untuk kamu melakukannya. Ajar anak kita salat tuan-tuan. Nombor satu, bila kita buat rumah, katalah ada kemampuan untuk buat rumah, peruntukkan satu sudut untuk salat malam contohnya, dan peruntukkan satu tempat untuk angkat ismayah. Ya. Nombor dua, kalau kita musafir dengan anak-anak, berhenti kat masjid mana-mana dalam perjalanan. Jangan dah sampai destinasi baru kita nak sembahyang, kerana itu berat. Tapi kalau kita biasakan anak-anak kita berhenti tengah sembahyang, tengah jalan, bukan tengah jalan tuan-tuan, dalam perjalanan berhenti sembahyang. Dalam perjalanan kita ajar anak kita sembahyang, boleh, kalau tiba sana boleh sembahyang, memang betul. Tapi roh sembahyang itu tidak dirasai tuan-tuan. Berbanding dengan kita berhenti dalam perjalanan kat satu tempat, kita salat, maka itu lebih utama, itu lebih baik. Ya. Jadi hendaklah kita biasakan melakukan perkara seperti ini. Ajar anak kita untuk jamak kasar. Ini adalah hadiah daripada Allah SWT. Kita sembahyang dulu jamak kasar. Nanti kalau kita nak sembahyang lagi sekali, tamam sembahyanglah. Ya, jadi kita dapat double. Tadi lepas maghrib tadi ayah sembahyang, kan isyak sembahyang lagi. Iyalah, ini sedekah daripada Allah, nak ayah terima, ayah ambil. Kan ayah sembahyang lagi sekali. Ini sedekah daripada Allah SWT, bukan sembarangan. Kan dalam hadis mengatakan, kalau kamu telah salat, kamu dapati satu kaum sedang salat lagi, kamu sembahyang lagi sekali, maka bagi kamu pahala, Allah SWT beri yang terbaik untuk kamu. Ya, jadi ambil berat perkara ini tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ajar anak kita, ya, supaya mengambil berat buat salat, dan ia akan menjadi ringan bila mereka dewasa. Bawa mereka datang ke masjid. Ya, bawa anak datang ke masjid. Tuan-tuan yang datang ke masjid, kerana saya yakin masa kecil-kecil luar ayah tuan-tuan, datuk tuan-tuan bawa datang ke masjid, betul tak? Maka bawa anak datang ke masjid tuan-tuan, supaya mereka menyayangi salat, menghormati salat, menjaga salat. Kerana kata para ulama tafsir, menjaga salat ini, arahan untuk salat ini
Tuntutan, bimbingan dan juga kemudahan untuk melakukan salat ini, bimbingan ke arah itu adalah kerja nabi-nabi sebelum kita. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa kana inda rabbih mardiyah, sebagai contohnya. Jadi Allah SWT mengingatkan nabi-nabi semua sekali peranan mereka mengajak anak mereka untuk salat. Kalau 7 tahun salat, 10 tahun tak salat, sebat nanti kena tahan kat mahkamah pula. Berat dah tuan ni. Ini perkara yang sangat exceptional. Jadi kita kat negara kita, alhamdulillah, syukur, amalkanlah salat, rajinlah salat, dekatilah manusia untuk salat, tuan-tuan, dan jadikanlah tempat masjid kita ni tempat yang menarik untuk orang datang, tuan-tuan. Saya kebetulan saya baru pulang daripada Eropah, tuan-tuan. Sedikit perkara lah nak share dengan tuan-tuan. Perjalanan jauh ya, daripada London pergi ke Nottingham. Perjalanan, kadang kita berhenti kat R&R, nak sembahyang kat luar, winter sejuk. Pergi dekat bahagian R&R ni, dia punya kawasan management ni. Kami dalam beberapa orang cakap dengan student sekali, kami tak boleh sembahyang. Kami orang Islam, kami perlukan tempat sembahyang. Oh, please, bagi tempat salat yang selesa. Mana nak sembahyang? Ya, kita kata kita tak boleh sembahyang tempat ni nampak tak bersih. Okey, tak apa, mana? Conference room, bagi conference room. Bagi bilik meeting room untuk sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang masih tak salat dalam negara kita seperti kat Malaysia ni, memang tak patut, tuan-tuan. Saya pergi ke Perancis, tuan-tuan, atas jemputan kawan-kawan kat sini, pergi ke Perancis. Kalau nak pergi sembahyang subuh masa saya berada di sana lebih kurang pukul 7.40 pagi. Kerana waktu malam sangat panjang 7.40. Kita nak pergi ke masjid itu kena naik 3 kereta api, tuan-tuan. Kereta api bawah tanah. Turun yang pertama metro ini, underground ni, jalan, kereta api jalan, berhenti satu stesen, naik yang kedua, naik yang ketiga, baru sampai masjid. Sampai kat masjid ni, tuan-tuan, adalah sebesar masjid, tuan-tuan ni, masjid kat Paris ni, satu masjid, satu daripadanya ada beberapa masjid. Masjid maksud saya yang saya pergi, ya Allah, kita sampai pukul 6.30 pagi, lebih kurang waktu itu 1 jam lebih awal. Kerana kita malam sangat, kita tak boleh tidur lah, tuan-tuan. Malam berapa belas jam Sempatlah kalau kita kat Malaysia waktu macam tu kan best, tuan-tuan Mana pukul 6 pagi boleh tahajud lagi 1 jam, tuan-tuan. 7 bersubuh kan, 7.20. Ya, 6.30 sampai kat masjid. Orang dah penuh, tuan-tuan, musim sejuk ni. Ni ada snow ni, musim sejuk. Orang dah penuh separuh masjid. Yang duduk baca Qurannya, yang sedang berzikirnya, yang sedang tahajudnya. Ya Allah, hebatnya orang ni. Dan sebagainya daripadanya orang Perancis, tuan-tuan. Orang kulit putih, orang Perancis, orang putih yang masuk Islam. Kalau pergi ke Spain, saya pergi ke Spain juga, tuan-tuan. Pergi ziarah anak-anak buah yang dekat sana. Anak-anak tuan-tuan lah yang belajar kat sana, jemput, pergi ceramah dan sebagainya. Kita tengok orang Spain yang masuk Islam. Saya rasa tak sabar-sabar nak balik ke Malaysia, nak cakap pada orang tak sembahyang. Memanglah tak patut kalau kita tak sembahyang, tuan-tuan. Dengan segala kemudahan yang ada, dengan segala tempat sembahyang yang mudah, ya, masih lagi tak sembahyang, masih lagi tak ambil kesempatan. Memanglah, tuan-tuan, memanglah tak tahu nak apa nak cakap ni. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ya, saya berada di Jerman, saya tengok orang Jerman Islam sembahyang dengan anak-anaknya. Ya Allah, indahnya, hebatnya mereka ni, tuan-tuan. Ya. Jadi inilah perkara yang patut kita hargai, tuan-tuan, patut kita jaga, patut kita ambil berat. Seorang kawan saya bertugas dekat Iran, tuan-tuan. Dia Sunni, tuan-tuan. Dia terpaksa dihantar ke orang Arab. Dihantar untuk bekerja kedutaan Jordan di Iran. 2 tahun dia berada kat Iran, tuan-tuan. Sembahyang berjemaah dah tak dapat dah. Kerana orang Syiah sentiasa menjamakkan sembahyang mereka. Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Jadi Asar dah tak ada orang berjemaah lagi, Isyak dah tak ada orang berjemaah lagi. Ya. Maka dia berkata, ya Allah, ruginya. Barulah terasa nikmat sembahyang berjemaah itu. Kalau tak dihargai, takut-takut Allah cabut, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Di kalangan mereka salafus salih ini, contohnya, tuan-tuan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa aku tidak pernah meninggalkan sembahyang berjemaah selama 40 tahun, kecuali pada satu ketika itu ada keluarga terdekat meninggal dunia. Dan bila aku terkejut, aku terlambat sebab datang sembahyang Isyak, dah habis sembahyang, mengenangkan pahala sembahyang Isyak itu berjemaah 27 kali ganda. Aku sembahyang Isyak 27 kali ganda, 27 kali, tuan-tuan.
beliau sembahyang isyak 27 kali. Kerana penat sangat 27 kali 4 berapa tuan-tuan? Berapa rakaat 27 kali 4? 80 campur 28 108 kali 108 rakaat. Kerana penat sangat 108 rakaat, aku tertidur lepas sembahyang. Lepas sembahyang itu aku melihat setelah aku menaiki kuda aku ketinggalan jauh berbanding kuda-kuda orang lain. Kuda orang lain semua dah ke depan. Aku kejar-kejar tak dapat, tak dapat. Akhirnya seorang daripada aku berkata, seorang daripada mereka berkata, engkau sembahyang seorang diri, kami sembahyang berjemaah. Ya, dan mulai saat itu aku tidak pernah meninggalkan lagi sembahyang berjemaah selama 40 tahun. Ya. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kami beratlah sembahyang. Ajak anak kita untuk sembahyang. Ya, dan sediakan untuk mereka kemudahan untuk sembahyang. Bagi yang perempuan, yang lelaki, ajaklah mereka datang ke masjid, ke surau. Kan? Kami di Kuala Lumpur ada seorang sahabat sebuah masjid yang seorang yang sangat mulia, tuan. Seorang yang sangat hebat. Kita cerita kehebatannya kerana dia dah mati. Dia bercakap pada isterinya bahawa kami jumpa isterinya, tuan-tuan. Dia berkata bahawa kepada isterinya, abang tidak mahu meninggalkan sembahyang berjemaah sampai abang mati. Azamnya itu, tuan-tuan, Allah SWT ridha, tuan-tuan. Dan dia mati ketika bulan Ramadan yang lalu, ketika sedang sembahyang. Orang semua tengok dalam WhatsApp, tuan-tuan. Orang yang azam, tekadnya tinggi, datang sembahyang. Belajarnya tak tinggi, tuan-tuan. Ilmunya tak tinggi, bukan bergelar ustaz pun, tetapi amalannya Masya Allah. Ya. Dan orang yang seperti ini Allah gambarkan dalam Quran. Aminhum man minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ada di kalangan orang beriman, ilmunya tak seberapa, tapi yang tahu itu dia amalkan bersungguh-sungguh. Dia janji dengan Allah dan Allah benarkan janji dia. Dia telah berazam dengan Allah, lalu Allah terima azamnya. Dan ada pula yang telah berjanji dan menunggu-nunggu janjinya disempurnakan oleh Allah SWT. Maka tuan-tuan, kita jagalah perkara ni. Ambil beratlah perkara ni. Ya, kalau kita majikan, kita adakan tempat sembahyang yang selesa untuk staf kita. Kan? Kita sediakan, kerana salat ni perkara yang sangat penting. Kan? Bila tak diambil berat perkara ni, macam-macam masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Cerita berambil wuduk satu perkara lagi. Kalau hari Jumaat duduk dekat tempat ambil wuduk, tengok berapa ramai orang ambil wuduk yang salah, tuan-tuan. Apakah mereka tidak mengetahui amar Rasulullah, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang yang ambil wuduk meninggalkan sebahagian daripada kakinya sebesar ini tidak kena wuduk. Dia lalukan saja kat paip. Ya, lalukan saja kat tempat ambil wuduk ini, dia tak perasan ada anggota yang tak kena. Sembahyang yang tidak sah, tuan-tuan. Kalau sembahyang tidak sah, bagaimana nak mencegah daripada perkara yang fahsyat dan mungkar? Saya seorang penceramah, tuan-tuan. Saya menerima tiap hari berbagai-bagai masalah orang. Dan saya tanya, suami puan ni sembahyang tak? Sembahyang, ustaz. Saya bimbang sembahyang jenis macam ni, tuan-tuan, tak sempurna, tuan. Wuduknya tak sempurna, sembahyangnya lebih-lebih lagi lah tak sempurna. Kalau wuduknya tak sempurna, dia pun tak faham apa dibaca. Macam mana nak mencegah daripada fahsyat dan mungkar, tuan-tuan? Ya, sebab dalam Quran sentiasa mengatakan aqimus salat, dirikan salat, bukan salu. Kalau sebut salu, sembahyang, maka orang sembahyang semua sembahyang, tapi tak ada kualiti pada sembahyangnya, tuan-tuan. Dia tidak faham apa yang dia buat, tak ada kualiti. Dia sebab Allah sebut perkataan aqimus salat wa atuz zakat. Aqim maknanya dirikan dengan penuh tanggungjawab, kualitinya ada, rukunnya dipatuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, barulah sembahyang itu mencegah daripada fahsyat dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik. Lagi ayat berikutnya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sebelum itu, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Hendaklah kamu mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar dan sabar atas apa yang menimpa kamu. Tuan-tuan, kita ada banyak cara untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang dia rasa amar ma'ruf nahi munkar ni dia masuk politik, dia jadi ahli politik. Ya, maka dia pun berdebat dekat parlimen, dekat Dewan Negeri dan sebagainya. Mudah-mudahan dia masuk dalam bab ni, tuan-tuan.
Ya, kita tidak tahu apa yang ada dalam hati masing-masing. Zahirnya kita hukum dengan zahir seperti yang kita belajar tadi. Ada pula tidak. Saya tak merasakan kerja itu berkesan, zaman Nabi tidak ada, dia kata. Dia pula pergi masjid ke masjid, ajak orang buat kebaikan. Betul tak tuan-tuan? Ada pula mengatakan tidak, cara itu cara ketinggalan. Saya kena berseminar kat kelas-kelas yang hebat, dekat hotel-hotel yang hebat, mengajar orang tentang Islam dan sebagainya. Betul tak tuan? Sebagainya berkata tidak pula. Kerja amar nahi munkar ni saya kena pergi ke Syria. Allah Akbar. Saya kena pergi ke Syria. Saya kena pergi ke Syria untuk menjaga kepentingan umat Islam kat sana. Tuan-tuan, buatlah apa saja yang kita rasakan betul, tuan-tuan. Dengan syarat, ya, kita buat yang ini, kita buat semua yang ada. Dan tanpa kita menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau ada benda-benda yang salah, tuan-tuan, kita sama-sama baiki. Ini adalah peranan yang sangat penting bagi setiap orang Islam. Kerana asasnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, penduduk Shah Alam sebagai contohnya, mereka berhimpun beramai-ramai, menghantar memorandum untuk tidak membolehkan adanya kelab malam dekat Putrajaya sebenarnya. Kan? Alhamdulillah, dia satu perkara yang sangat baik. Akhirnya terpaksa dibatalkan niat tersebut. Kita ada tanggungjawab. Jangan kata tak ada tanggungjawab. Ya tuan-tuan, ada satu negara yang dekat dengan negara kita ni, negara minoriti Muslim. Ada sebuah masjid. Masjid ni usianya dekat 300 tahun, antara masjid tertua di negara tersebut. Kerajaan buat keputusan untuk mengalihkan masjid itu kerana tanahnya sangat bernilai mahal. Maka dipindahkan ke tempat lain. Mereka buat keputusan di parlimen. Ahli-ahli parlimen Islam tak ramai, tak boleh nak bantah. Keputusan terpaksa dipersetujui. Ahli lembaga pentadbir masjid ni tuan-tuan sangat kreatif. Mereka teringat masa kecil-kecil dahulu, datuk nenek moyang pun ada kat masjid ini sembahyang iktikaf sesama, masjid ini akan diruntuhkan. Lah sedihnya. Apa dia buat tuan-tuan? Mereka telah buat satu program pergi menziarahi negara Saudi. Bila negara Saudi terima permintaan daripada negara yang minoriti Muslim, mereka raikan. Dia bawa pergi ke jumpa dengan raja, bawa pergi ke kelambu Kaabah, kilangnya, bawa pergi sana, bawa pergi ke sini. Dan akhir sekali bila nak pulang, Menteri Agama Saudi pun bertanya, apa yang boleh kami buat untuk kamu? Datanglah ke negara kami, ziarah kami pula. Kami datang ziarah sini. Tuan-tuan, lepas itu terus kerajaan Saudi minta untuk menziarahi negara Islam minoriti itu. Dan ke mana rombongan ni pergi tuan-tuan? Pergi mana? Pergi ke masjid yang nak dirobohkan tu. Kerana masjid ini ditadbir oleh ahli jawatan yang kreatif yang telah menziarahi mereka dekat Saudi, maka Saudi rasa bertanggungjawab nak buat lawatan balas. Pergi ziarah pula masjid golongan ini. Bila sampai ke masjid ini tuan-tuan, kerajaan negara tersebut merasa terkejut. Arab Saudi nak menziarahi masjid itu. Maka tuan-tuan, keputusan terpaksa dibuat dalam parlimen membatalkan keputusan yang pertama. Kerana kalau kita robohkan masjid ini, besok rombongan Saudi datang, dia tanya mana masjid ni. Tahun pertama datang ada, tahun kedua tak ada. Mana lagi masjid ni? Kami nak ziarah masjid itu. Sedangkan negara ini mempunyai banyak kepentingan perdagangan dengan negara Saudi. Tengok saudara kita kreatif tuan-tuan. Kreatifnya mereka dalam mempertahankan agama Allah. Walaupun nilainya kita tengok macam tak ada apa-apa tuan-tuan. Ada seorang sahabat pula nilai amar ma'ruf nahi munkar ni tuan-tuan, dia bekerja dengan satu syarikat. Syarikat ini kerjanya kedai buku yang besar. Mereka meletakkan dekat permulaan kedai, dekat pintu masuknya semuanya buku-buku Kristian tuan-tuan. Kedai ni kedai besar lah, banyak cawangan. Tak payah sebut lah tuan-tuan, sebutkan problem kan. Ini seorang manager Melayu yang tinggi jawatannya. Dia melihat pekerja kami Melayu, dan dia datang ke kedai ini pun kami Melayu. Kerana zaman sekarang menyaksikan perubahan yang drastik. Orang-orang yang kaya di kalangan orang-orang Kristian, Cina, India contohnya, mereka membaca dengan benda ni tuan-tuan kan. Apa ni? Smartphone kan. Digital world. Dia tak baca dah physical book. Akhirnya tuan-tuan, sahabat yang hebat ini melihat peranannya, dia mula kurangkan order buku-buku Christianity. Yang ada tu dia clearkan, order yang baru tidak ada. Tengok. Sehinggalah ke satu tahap akhirnya kedai-kedai ini menyaksikan semua buku-buku agama Islam dekat awalnya. Lalu board of directors yang kebanyakannya merupakan orang bukan Islam bincangkan perkara ni, panggil dia, Fulan,
Tanya, bagus, pencapaian kita semua meningkat, roket, menaik. Tapi kenapa ya kami nak tanya, mana pergi buku-buku Kristian ni? Tak ada satu pun sikit yang tinggal. Section buku ni pun tinggal sikit, dia asingkan jauh. Maka yang Melayu ni tuan-tuan, dia memanglah berani tuan-tuan. Bagi dia Allah SWT lah penyelesaian rezeki, aku bukan tangan kau. Dia kata pada board of directors yang kebanyakannya bukan Islam ni tuan-tuan, dia kata ginilah, saya bekerja dekat kedai ni, saya lebih faham apa berlaku. Tuan-tuan adalah investor, so tuan-tuan amat mengambil berat tentang pulangan kebendaan dia lah, dollar and cent lah. Saya sebagai seorang manager di kedai, di rangkaian kedai tuan-tuan, saya rasa bertanggungjawab untuk menjana pendapatan yang baik untuk kedai-kedai buku kita. Talking about dollar and cent, pulangannya. Kerana kalau tuan-tuan nak saya kembalikan kepada era yang pertama dahulu, boleh. Tapi saya bagi jaminan kepada tuan-tuan, kita akan mengalami kemerosotan pencapaian jualan. Kerana saya beritahu kepada tuan-tuan, saya buat kajian mutakhir ni, saya dapati kedai kita sudah tidak dimasuki lagi oleh orang-orang Kristian, Hindu, Cina dan sebagainya, kerana mereka mungkin telah beralih kepada dunia digital. Kan sekarang orang-orang lain ni tuan-tuan, dia beli semua dekat Google, dekat Amazon, dekat Kindle, dekat apa tuan-tuan. Dia tak baca dah buku macam kita ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak saya kembali pada itu, boleh. Tapi saya akan menjamin kita punya pencapaian meroket turun, mendadak turun. Tuan-tuan, mereka pun fikir, betul juga engkau ni memang bagus. Tuan-tuan, sekarang sahabat ini telah nanti menjadi CEO satu company baru tuan-tuan, dalam rangkaian kedai ini juga. Saya nak cerita pada tuan-tuan, Allah, jangan kita ragu, jangan kita bimbang tuan-tuan. Allah pasti akan menyelamatkan kalau kita niat kita betul tuan-tuan. Niat kita baik untuk agama Allah, Allah akan jaga di dunia lagi. Jadi inilah antara perkara yang boleh kita kongsikan. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, apa sahaja yang boleh kita lakukan, kita buat tuan-tuan. Sahabat saya bekerja dekat Sabah, saya pergi ziarah dia. Katanya, kami sekolah kerajaan peruntukan, kerajaan federal bagi bangunan sekolah besar, banyak. Kelas semua kosong, kerana orang Islam tak ramai. Kebanyakannya orang bukan Islam, dan adalah banyak restriction untuk kita berdakwah. Saya tak ada apa nak buat Ustaz. Saya pujuk guru besar, saya pujuk pengetua. Tuan pengetua, tolonglah kita ambil lah anak-anak orang Islam daripada Filipina ni. Mereka tak ada kehidupan, duduk kat rumah air, tak ada pelajaran, jadi orang jahat. Saya tahu mereka ni tak ada IC, tapi boleh tak kita usahakan mereka dapat juga masuk sekolah ni, supaya anak-anak orang Islam ni terbela masa depan mereka. Kita tak tahu mereka akan jadi apa nanti kalau kita tak buat seperti ini. Ni bangunan kita masih banyak kosong, kelas kita masih banyak tak digunakan. Masalah cikgu ni kita minta lah perlahan. Tuan-tuan, sahabat saya ni, saya cerita pada tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan, mencacak dia naik tuan-tuan. Rezeki dia melimpah ruah, naik. Sekarang berada kat Putrajaya tuan-tuan. Dengan usia yang muda ni, semua Allah SWT punya kuasa lah. Saya yakin sahabat saya seperti ini ramai dengan cikgu-cikgu yang ikhlas. Dia menjalankan prinsip tersebut, Allah gantikan untuknya. Ya Allah, hebatnya rezeki beliau. Akhirnya duduk kat Putrajaya, sekarang jadi salah seorang orang penting dekat polisi tuan-tuan, bahagian polisi. Dan inilah prinsip yang boleh kita amalkan, kita jalankan walau di mana saja kita berada. Kita cuba penuhi tuan-tuan, kita cuba buat. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsi fi mashika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Yang terakhir ini, dua ayat yang terakhir adalah mengajar kita tentang prinsip perjalanan hidup, hormati orang lain, raikan orang lain. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata dalam hadis mauquf, janganlah kau pandang sesuatu perkara itu kecil, kerana kemungkinan pahala yang Allah beri kepada kamu kerana benda kecil yang kamu sangkakan remeh itu. Dan dalam masa sama, jangan kamu pandang seseorang itu hina, kerana tanpa kamu sedari sebenarnya dia seorang wali daripada wali Allah. Itu sebab seorang perempuan ahli maksiat masuk syurga kerana dia pergi minum seekor anjing dekat desert, dekat Sahara. Bayangkan, dosa dia banyak buat maksiat, tapi masuk syurga. Dalam hadis mengatakan seperti itu kerana dia bagi minum kepada seekor anjing. Dia keluar daripada perigi tersebut, ada seekor anjing menjulurkan lidahnya, menjelirkan lidahnya. Menjelirkan, menjulur tuan-tuan, menjelirkan lidahnya. Maka dia pun turun semula ke dalam telaga itu, keluarkan air susah payah bagi minum, bagi syurga. Sedangkan seorang perempuan yang
mengurung seekor kucing, tak diberi makan, tak diberi minum sampai kucing itu mati, tidak dilepaskan untuk mencari kehidupannya sendiri, masuk dalam neraka, tuan-tuan. Maka orang yang bekerja di kalangan tuan-tuan ni dekat jabatan bekalan air Pahang, kalau tak masuk syurga juga memang tak patut lah, tuan-tuan. Yang kerja doktor ramai-ramai ni depan saya ni, yang kerja jururawat meringankan kerja orang, yang kerja cikgu bagi ilmu pada orang. Nabi bagi analogi benda yang mudah lah, tuan-tuan. Bagi minum anjing, bagi minum anjing kehidupan, tuan-tuan. Bagi ilmu kepada anak-anak yang berpuluh-puluh orang, maka beratus ribu orang, lagilah kalau tak masuk syurga memanglah tak patut, tuan-tuan. Memang tak patut saya. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan buat baiklah kepada orang walaupun dia tak ada apa-apa. Saya teringat kepada kisah seorang yang dibawakan dalam Masjid Haram ketika saya pergi haji beberapa tahun lepas. Guru ini mengajar kat Masjid Quba, tuan-tuan. Beliau berkata, aku nak cerita pada kamu, aku jumpa dengan seorang Mesir. Siapa dia dengan kamu ni yang dah pergi haji lebih pada 30 kali? Ada tuan boleh angkat tangan tak? Depan saya siapa pernah pergi haji lebih daripada 30 kali? Cuba angkat tangan. Kalau umur dia bawah 30 tahun memanglah tak layak langsung nak kata perkara ni lah. Siapa pernah pergi haji lebih daripada 30 kali? Ni guru ni bertanya, tuan-tuan. Semua orang Arab Saudi yang duduk kat Saudi pun tak angkat tangan. Nak pergi haji bukan senang, tuan-tuan. Orang Saudi nak pergi haji pun dia kena ada kelulusan, dia kena ada kebenaran. Macam kita kena ada permit, visa, kena ada visa. Tak ada visa tak boleh. Boleh kena tangkap, boleh kena penjara 10 tahun walaupun orang Saudi sendiri. Dia kata, baru ni aku jumpa dengan seorang lelaki Mesir. Dia bukannya orang alim macam aku, bukannya orang yang hebat belajar macam kamu, bukannya doktor, bukannya apa, hanyalah orang biasa. Dia naik bas dari Mesir. Bas ini kena melalui ferry dan masuk ke Jeddah. Maka dalam perjalanan itu dia rasa simpati pada seorang perempuan tua yang duduk dekat bahagian dalam bas coaster yang kecil ni. Dia ada satu bahagian roda terbonjol. Kalau coaster ni, bas kecil ni, dia ada satu bahagian roda belakang ternaik kan. Boleh bayang tak? Maka lelaki ini berkata kepada isinya, ayo sayang, kita pindah duduk kat situ, biarlah makcik ni duduk tempat kita, lebih selesa untuk orang tua sepertinya. Kita pindah duduk kat situ, biar abang duduk kat tempat roda terbonjol tu, kau duduk sini, bagi duduk tempat kita lebih selesa untuk orang tua sepertinya. Kakinya terlipat. Umur aku pada masa itu katanya adalah 30 tahun. Jadi aku bercakap dengan makcik, tolong duduk tempat saya makcik, kesian makcik duduk sini, makciknya kaki nanti sakit. Lama ni, ada 24 jam kita akan naik bas, naik ferry sampai ke Jeddah lagi, naik bas lagi, tahan kat immigration lagi, panjang cerita. Makcik duduk tempat saya. Orang perempuan tu yang tak dikenali, tuan-tuan, berkata kepadanya, nak, moga Allah hantar kau pergi haji sampai kau mati. Saya ingat itu doa biasa. Saya pun tak ambil tahu, tak ambil nombor telefonnya, tak ambil tahulah. Saya syukur pada Allah, terima kasih makcik atas doa yang berkat. Dan barulah saya teringat, tahun ini dah tahun ke-33 saya pergi haji. Saya teringat ni tahun ke-33 saya pergi haji. Saya jumpa pada Tuan Guru, saya cerita pada Tuan Guru. Tuan Guru tolong sampaikan kepada orang Islam, buat baiklah kepada siapa sahaja, kerana saya adalah seorang daripada yang dapat kelebihan ini. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kerana kita tak sangka, kadang-kadang kita melihat orang itu remeh, tapi sebenarnya dia merupakan wali daripada wali Allah. Ya, kerana Nabi pernah bersabda, apa pandangan kamu tentang lelaki yang remeh ini? Pandangan para sahabat mengatakan, orang sepertinya kalau minta nak dipinang anak dara kami akan tolak. Dia bercakap, tak ada orang dengar. Kejap lagi lalu seorang yang segak menaiki kuda. Nabi bertanya, bagaimana pandangan kamu tentangnya? Jawapan mereka, ini orang hebat. Kalau dia berkata orang akan dengar, kalau dipinang anak dara siapa pun akan diterima. Nabi bersabda, demi Allah, yang tadi seorang lebih baik pada sedunia orang sebanyak yang kedua ni. Tuan-tuan maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, adab kita yang terakhir kat sini dia ajar kita supaya jaga hubungan dengan orang lain. Ya, seorang CEO yang hebat dalam satu syarikat muzik dunia, EMI, seorang Hindu, tuan-tuan, India, yang mendapat award besar kerana ayatnya yang sangat power. Our business is people. Our business is people.
Kamu duduk kat kaunter, kamu tak nak layan orang, kamu tak payah kerja lagi baik. Kamu tahu tak, tanpa mereka kamu tak relevan tau. Saya pegawai polis, orang datang minta nak buat laporan, ada masalah sikit, tak pergi pegawai polis lain. Kamu tahu tak, tak ada orang ni, kamu tak payah kerja polis tau. Siapa dia lagi? Cikgu. Saya tak nak layan anak murid saya, banyak masalah. Tanpa anak murid kamu tak payah jadi cikgu tau. Dan saya pun sama tuan-tuan. Saya seorang penceramah, pendakwah. Tanpa tuan-tuan saya nak berceramah pada siapa? Pada jin. Our business is people, tuan-tuan. Kehidupan kita mesti berkait dengan manusia lain. Mana boleh kata saya tak boleh, saya terlepas pada orang. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, very simple dalam hidup ini. Allah mengajar kita melalui lisan manusia yang diberi hikmah ini, supaya jangan sombong pada orang, bergaullah dengan orang lain, dengarlah daripada mereka. Kata Imam Ghazali, kamu nak berjaya dalam hidup, bergaullah dengan 4 manusia. Yang pertama, bergaullah dengan orang alim, kerana orang alim akan tunjukkan kamu jalan yang benar. Nombor 2, carilah kawan yang saleh, kerana kawan yang saleh pun akan memberi pada kamu banyak input. Nombor 3, dengar daripada orang ramai, bergaul dengan mereka, maka kamu jangan ulangi kekurangan-kekurangan yang manusia ceritakan sebagai benda yang mereka tak suka. Contohnya, saya seorang ustaz lah tuan-tuan. Saya datang berceramah, maka tuan-tuan berkata, ustaz, ada ustaz tu dia ceramah pukul 11 boleh tak berhenti lagi ustaz? Saya berfikir dalam hati saya, pukul 10 saya mesti berhenti. Contoh betul tak tuan? Betul kan? Betul ke tak betul? Kita belajar, kita dengar orang cakap, itu satu input tuan-tuan. Dan nombor 4, kata Imam Ghazali, engkau mesti dengar daripada musuh kamu, kerana musuh ini diciptakan Allah memang kerja dia untuk mencari keaiban kita. Yang mana keaiban itu tak sewenang-wenangnya kita akan tahu, melainkan daripada musuh. Maka kita berterima kasihlah pada musuh, tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, hidup ni itulah keadaannya. Moga Allah memberkati kita dalam tafsiran daripada surah Luqman ni. Madailah saya ambil bab ini kerana banyak lagi perkara yang penting, yang menarik, yang boleh di-highlightkan, tapi dalam masa yang terbatas. Moga Allah memberkati kita dalam kuliah ini. Mari sama-sama kita mengamalkan tuntutan tersebut. Kita tak lain tak bukan seorang ayah, seorang datuk, seorang abang, seorang guru, seorang kakak, seorang ibu. Surah Luqman ni memang kena tepat pada diri kita, tuan-tuan. Moga-moga Allah memberkati kita, merahmati kita. Alangkah Luqman yang hitam, seperti disebut oleh para ulama tafsir ini, daripada keturunan seorang hamba sekalipun, sangatlah dimuliakan oleh Allah kerana kejayaannya dalam tarbiyah. Maka kita juga akan jadi orang yang hebat kalau kita dapat didik anak-anak, tuan-tuan, dengan baik. Assalamualaikum Ustaz. Berdosa kat pemerintah yang menunturkan masjid lama setelah masjid yang baru siap, padahal masjid lama itu berada di sebelah masjid baru, dan masjid lama itu masih berfungsi lagi sebagai kafar dan kuliah muslimat, yang berdirinya masjid itu di atas hak wakaf penduduk. Tuan, ini kena tanya mufti ni, tuan-tuan. Ini hukum yang susah nak diberi penjelasan. Barangkali dalam robohan itu ada kepentingan tertentu, contohnya mengelakkan bangunan itu runtuh ke. Saya tak tahulah keadaan tuan-tuan. Saya tak layak, kalau saya di mufti pun saya tak boleh fatwa ke tempat tuan-tuan. Setuju? Tak setuju pun kena setuju juga. Masalah dosa pahala ni, tuan-tuan, bukan urusan kita. Merobohkan masjid memang hukumnya haram, tapi merobohkan kerana ada satu persetujuan yang dibuat, perbincangan yang telah diadakan, mungkin mengandungi masalah yang tertentu yang kita pun tidak tahu. Dan dalam Islam pun disuruh untuk kita mentaati pemimpin. Bila pemimpin dia buat satu kesalahan, kita tegur dengan cara yang betul, tidak didengari, maka segalanya kembali kepada mereka di sisi Allah. Kita tak berdosa, tuan-tuan. Bahkan bila menuju ke akhir zaman ni, dalam hadis mengatakan bahawa bila pemimpin minta pada kamu cukai yang berbagai-bagai, kamu bayar saja. Mintalah kepada Allah hak kamu. Ini ada dalam hadis, tuan-tuan. Was'alullaha haqqakum, mintalah kepada Allah hak kamu. Dalam ruang lingkup, dalam channel yang dibenarkan untuk memberi nasihat, memberi pandangan, kita jalankan. Tapi dalam masa yang sama, diajar kita untuk memahami bahawa perkara ni adalah perkara-perkara menuju ke akhir zaman. Kita dah buat yang terbaik, minta yang terbaik, nasihati cara terbaik, masih lagi berlaku perkara-perkara kekurangan. Dosa ini bukan perkara yang berkaitan dengan kita, berkaitan dengan mereka. Okey, tuan-tuan, ada soalan lain nak tanya? Ada soalan nak tanya? Kalau tuan-tuan ada soalan,
boleh kemuka kepada saya. Sementara itu saya nak buat sedikit makluman tuan-tuan ya. Kami pada malam ni, anak-anak buah yang ada di luar, mereka membuat satu promosi tuan-tuan ya. Promosi ni adalah berkaitan dengan Quran Wakaf Ibtida dan bertajwid yang diformulasikan oleh Tan Sri Datuk Hassan Azhari. Ini Qurannya. Quran ini istimewa tuan-tuan kerana dia mempunyai penandaan Wakaf Ibtida. Dia mau wakaf ibtida. Nak, tolong ustaz sikit. Kamu baju hitam ni sikit. Mari. Kamu dia semayang. Mari. Mari sini orang muda. Anak saleh duduk sini. Pegang ni ya. Jazakallah. Kamu belajar mana? Kisas. Kalau Islam Ustaz Lasha. Kelang. Alhamdulillah. Sama sekolah ustaz. Kamu tahu apa? Nama apa? Muhammad Naqib, Masya Allah, Naqib. Ini dia ya. Kalau tuan-tuan perhatikan, Quran ni dia mempunyai pewarnaan, kod warna. Iaitu ni warna terakhir. Macam ni. Ni merah kan? Ni merah. Ni merah dengan hijau. Ni biru nampak? Nampak tak? Iaitu warna merah ni kalau kita jumpa, contohnya ni, kita berhenti kat merah ni, kita hanya perlu meneruskan daripada yang hijau. Faham Tapi kalau kita jumpa merah sahaja macam ni atau macam ni, kita nak elakkan kesilapan, kita bila berhenti kat sini, kita ambil balik yang ni dan teruskan bacaan sampai ke tamat. Faham? Senang. Manakala warna biru pula, kalau kita jumpa biru, kita berhenti kat biru ni, kita hanya perlu menyambung yang selepasnya. Boleh faham? Dan tanda wakaf yang sedia ada ni tidak mengabaikan huruf-huruf wakaf yang sedia ada seperti jim, ha, sad, lam dan sebagainya. Kita masih dapat lihat ni kat sini. Iaitulah hukum wakaf jim, ha dan sebagainya ini dia tidak mencukupi kerana masih ada ayat panjang bagi orang yang nafasnya pendek. Dia boleh terdedah kepada kesilapan makna. Maka dibantu dengan kod warna ni. Faham? Taman pula kalau dia ada juga mengandungi huruf tajwid, tanda-tanda tajwid yang diwarnakan. Contohnya merah itu kalkala, sebagainya ada ditandakan di atas ni. InsyaAllah dengan penandaan ni mengelakkan kita kepada kesilapan dalam bacaan. Kerana kita orang Melayu ni, kata Tan Sri Datuk Hassan Azhari, bacaan tajwidnya baik, dia punya wakaf je salah. Macamlah kita bagi contoh, khatib menyampaikan khutbah tanpa persediaan, maka tuan-tuan tanamlah sayur-sayuran pada musim ekonomi negara yang tidak baik seperti hari ini. Antara sayur ditanamkan iaitulah apa? Tuan-tuan suka betul kangkung Baiklah, kangkung, kobis, kacang. Dia tengok dia wakaf salah. Kacang panjang terung. Faham tak? Kan dia salah baca kan? Kita yang tengah nak tidur pun tak jadi tidur. Jadi wakaf ni kalau kita tidak menguasai dengan baik bahasa Arab, kita boleh terdedah kepada kesilapan makna. Kesilapan makna berdosa besar. Kam min qari'il Quran, Al-Quranu yal'anuhu, dalam hadis mauquf. Banyak orang baca Quran, Quran melaknatnya. Kerana dia tidak menguasai bahasa Arab, maka dia tidak tahu kat mana nak wakaf dengan baik. Okey? Jadi tuan-tuan, ini adalah satu khidmat ilmu yang sangat penting. Itulah Tan Sri telah pun berjaya menemui guru-guru Qurannya 6 orang sebelum berlaku Arab Spring yang lalu. Lalu dia berjaya mentalaki balik semula musyafahah beberapa bulan di negara Arab, dan kemudian memastikan dia punya kandungan, cara bacaan menepati makna, lalu tidak terjerumus kepada kesilapan makna tadi. Jadi tuan-tuan, ini satu ikhtiar ilmu sangat penting. Dia bukan bid'ah tuan, bukan. Kerana tanda wakaf yang lama tu pun bid'ah juga. Dan baris ini pun bid'ah. Zaman Nabi tak ada baris. Dan lebih bid'ah lagi pada titik huruf. Kerana zaman Nabi perkataan tidak dititikkan. Jadi semua ni adalah bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik, yang membantu mereka untuk keluar daripada masalah kesilapan baca Quran. Faham tuan? Alhamdulillah.
Terima kasih Naqib, jazakallah khairan, barakallahu. Tak sini. Kamu nak pergi sini lagi? Okey, kat sini. Okey, jazakallah. Tuan-tuan, ini Quran yang baik. Milikilah Quran ini, mudah-mudahan kita dapat membaiki bacaan kita, terutamanya yang tidak faham bahasa Arab. Dan sengaja diletakkan kat sini, dia ada 2 ribbon. Ada 2 ribbon supaya kita suami beli satu, share dengan isteri. Nanti kita baca siapa habis dulu. Supaya kita berlumba-lumba dalam kebaikan. Wasari'u fastabiqul khairat. Sampai itu tuan-tuan, pada malam ni kami ada bawa beberapa buku yang baik. Kalau lah didatang kebaikan oleh tuan-tuan, ini adalah buku tafsir ayat-ayat hukum, ayat-ayat doa yang pernah saya sampaikan selama 10 tahun di IKIM. Ini adalah ayat-ayat yang berkaitan doa saya tafsirkan. Macamlah ada pandangan setengah orang, bila boleh tak kita baca ayat kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kalau panas sangat kita baca ayat ini Ustaz. Tapi tuan-tuan, saya cari dan kita tafsir tak jumpa perkara itu. Cuma saya jumpa dengan seorang perempuan dari Pekan, tuan-tuan. Perempuan ibu tua ni sakit, tuan-tuan, sakit kanser. Dan beliau telah pun mengkhatamkan Quran, tuan-tuan, sebanyak 100 kali dalam hidupnya, tuan-tuan. Iaitu pada kadar 5 kali setahun. Hebat, tuan-tuan. Kerana dia ni, ibu tua ni, dia kena kanser, dia baca Quran, tuan, tak berhenti-henti sebelum dia kena penyakit itu. Dan bila dia kena kemoterapi, panas kan. Saya pun tak tahulah, tuan-tuan. Mohon pada Allah jauhi penyakit-penyakit bahaya. Jadi beliau ni kata masa di kemoterapi kan itu, dia baca ayat Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ayat 173 surah Ali Imran. Kerana ayat ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim ketika dicampak ke dalam api, maka para malaikat menawarkan bantuan, tetapi Nabi Ibrahim tidak menerima bantuan malaikat. Baginda hanya berkata Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ketetapan Allah, aku serahkan urusanku kepada Allah, bukan kepada kamu. Maka Allah berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami sambut kata-kata Ibrahim itu dengan firman kami, wahai api, tukar sifat kamu jadi sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Ibu ni, tuan-tuan, dia akhirnya pulih, tuan. Anaknya kena penyakit itu dan meninggal dunia. Ibu tua ni, Allah hebatnya. Jadi saya kumpulkan pengalaman kisah-kisah orang ini di samping ayat-ayat yang mentafsirkan doa-doa. Betul tak ayat 1000 dinar boleh menjadikan orang kaya? Tak, tuan-tuan. I'tiqad macam tu salah, tuan-tuan. Sebenarnya yang mengkaya adalah Allah SWT. Dengan tuntutan kita amalkan apa yang terdapat di sebalik ayat 1000 dinar itu. Kalau saudara kita kat Kedah, tuan-tuan, ada setengah-setengah kedai, tuan-tuan perhatikan, termasuk kat airport. Digantung apa tahu? Gantung apa? Tak, baik 1000 dinar. Digantung gambar Sultan Abdul Hamid, tuan-tuan. Sultan yang dulu, ayahanda pada Sultan sekarang, tak Kedah sekarang. Kerana setengah orang Kedah percaya gantung gambar Sultan Abdul Hamid itu rezeki jadi murah, hukumnya haram, syirik pada Allah. Orang Kedah, tuan-tuan perhatikan dekat Kedah, termasuk kat airport. Saya tegur, tapi saya datang, saya tengok masih ada lagi. Perkara mungkar khurafat dilakukan. Maka buku kecil ini dia mempunyai tafsiran kepada ayat-ayat doa daripada Al-Quran yang saya kumpulkan daripada kitab-kitab tafsir. Ini adalah buku karangan, adalah buku catatan ataupun lukisan seorang pelukis kartun Malaysia, negara kita, namanya Nik Wafdi, yang dulu pelukis majalah Ujang, Gila-Gila dan sebagainya. Yang sekarang adalah zaman menyaksikan orang berhijrah, kan. Jadi kartunis pun nak berhijrah dan bertanya pada saya kata langkah baiknya kalau tuan dapat buat kartun yang dapat mendidik umat. Kalau dulu orang ketawa terbahak-bahak, ini buatlah agar orang ketawa dalam iman. Maka beliau cubalah melukis gambar-gambar daripada hadis yang telah saya dapatkan pengesahan daripada alim ulama, mufti dan sebagainya, supaya tidaklah menjenakakan Nabi SAW. Maka hadis-hadis ni dilakarkan dalam bentuk kartun-kartun yang mencuit hati. Nama buku ni, tuan-tuan, 101 Doa Makbul. Tuan-tuan sokonglah si kartunis ini. Ketika kita tak ada cara lain nak sokong mereka, takut-takut orang seperti ni kalau tak sokong dia tak rasa orang macam kita supportive mereka, Macam tu juga penyanyi-penyanyi yang bertaubat, kan. Kita sokong, tuan-tuan, kerana kita pun tak tahu kita istiqamah atau tidak. Macam saya gambarkan tadi, kata Abdullah bin Umar, jangan sangkakan kita lebih baik daripada mereka. Mungkin mereka lebih diterima daripada Allah daripada kita, tuan-tuan.
sokonglah kartunis ini. Malam ini juga saya beritahu tuan-tuan tentang sebuah buku catatan saya ketika anak-anak masih kecil, namanya benar tapi pelik, iaitulah catatan-catatan tauhid sebelum tidur. Kalaulah anak-anak kita baca buku putih kan, bedtime stories, Beauty and the macam-macam kan, lebih baiklah kita baca benda-benda tauhid. Contohnya Nabi bercakap dengan biawak, contohnya tebuan mengelilingi jenazahnya ketika dia mati, suara Sayyidina Umar yang sampai 1000 batu ke hadapan ketika tentera Islam lalai, mereka leka belakang tak jaga. Sayyidina Umar mengingatkan mereka. Sayyidina Umar nampak 1000 batu ke depan, tuan-tuan. Kisah Sayyidina Umar mengutuskan surat kepada sungai Nil waktu dia kering, dan orang-orang Nil, orang-orang Mesir mula nak mengadakan pemujaan dengan menyembelih wanita tercantik balik semula sebagai korban kepada penunggu kononnya. Sayyidina Umar larang. Kisah ni saya bawa dalam buku ni, tuan-tuan. Benar tapi pelik. Malam ni juga kami bawa satu buku yang bertajuk Syabab Musafir Kasih, tulisan Ustazah Fatimah Syarhah. Tulisan ni adalah cerita tentang pengorbanan seorang budak yang kehilangan hala tuju dalam hidup bila ayah ibunya mati. Kisah sangat baik, tuan-tuan. Bagi anak-anak kita baca, mudah-mudahan dia sedar daripada lamunan kesenangan yang sedang dihirup olehnya. Kisah ni amat menarik hati, tuan. Budak ni kehilangan tempat bergantungan, hidupnya main lastik tiap hari, tapi satu peristiwa yang telah pun membangunkan kesedaran dalam dirinya berlaku, berubah dia jadi seorang anak yang hebat, tuan-tuan. Kadang-kadang anak kita ni hebat, tuan-tuan, tapi dia lalai lah, tuan-tuan. Lalai dengan YouTube, dengan iPad, dengan Facebook kan. Jadi kadang-kadang perlu dibangunkan balik semula semangat tersebut. Maka buku ni ditulis, Syabab Musafir Kasih. Ini adalah buku berkaitan dengan warkah daripada seorang anak kepada ayah. Mak, ayah, redailah anakmu. Satu bingkisan tulisan seorang pendakwa terkenal negara kita, tuan-tuan. Kalaulah dapat dihadiahkan kepada ayah ibu. Kontennya sangat mudah difahami, ringkas, ringan. Ini pula adalah buku guru saya, Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, seorang guru pondok, maha guru pondok dekat Kelantan. Zikir pagi dan petang. Kalau tuan-tuan ada anak-anak berkahwin contohnya, atau nak berkahwin kan, saya cadangkan tuan-tuan miliki buku ni hadiah kepada orang. Di samping bunga telur dan juga kuih apam yang tuan-tuan bagi dalam dua gift, mudah-mudahan di samping makan rohani, makan jasmani, ada makan rohani juga. Kalau anak-anak kita dapat baca, tuan, orang muda dapat baca, kalau kita bagi kat 100 orang, 10 orang dapat amal, satu hari kita dapat 10 pahala mudah daripada amalan mereka. Cuba fikir dengan kalkulator akhirat, tuan-tuan. Galakkan orang berdoa. Dia selalu tunjuk kat TV, boleh masuk dalam kocik. Tengok kan? Yang terakhir sekali, tuan-tuan, kami ada majalah-majalah Islam. Dan saya nak cerita pada tuan-tuan tentang perjuangan buat media Islam ini adalah satu benda yang perlu dilakukan, dibangkitkan, disedarkan. Kalau orang Cina, kita orang Melayu beli satu surat khabar kongsi 5, tuan-tuan kan? Tapi orang Cina punya semangat, tuan-tuan, tahu tak? Mereka seorang beli 5 surat khabar. Tahu tak kenapa? Kerana dia nak anak dia baca, dia nak kawan-kawan dia baca, dia nak bahasa ibunda dia terus hidup. Hebatnya orang Cina. Yalah, mereka satu hal, mereka banyak duit lah. Tapi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kami punya perjuangan, kami cuba adakan majalah media Islam. Ini JenQ namanya, Generasi Quran, lebih kepada orang muda. Yang ni pula adalah Al-Ustaz, sentuhannya kepada soal jawab. Kerana dalam hidup ni kita tak terkeluar daripada wajib, sunat, harus dan juga makruh serta haram, 5 perkara. Dan ni pula lebih kepada bimbingan, panduan. Tuan-tuan tengok pendekatannya lebih kepada macam murabi. Yang ni macam mufti, dan yang ni macam abang kakak. Kalau tuan-tuan ada anak-anak yang belajar kat luar negeri, kami mengharapkan tuan-tuan hantar artikel kat sini. Nakib besok kamu pergi overseas, tulis kat sini. Supaya jadi prospek kepada adik-adik untuk berjaya macam abang kakak. Ada yang belajar kat New Zealand, belajar kat Mesir kan, dia hantar kat sini, cerita pada adik-adik, adik-adiknya semangat untuk belajar tinggi macam abang kakak. Tuan-tuan, perjuangan kami ni, tuan-tuan, kami merayu pada tuan-tuan untuk sokong. Kerana tuan-tuan, di luar sana ada banyak media, tuan-tuan. Media elektronik, media cetak kan. Kalau tuan-tuan pergi ke kedai-kedai buku, penuh majalah, tapi semuanya yang melalaikan, tuan-tuan. Boleh kata 90% melalaikan. TV kita, datang bulan Ramadan barulah ada cerita tentang takwa.
Iaitulah peringatan untuk anak ingat pada ayah. Cerita Aman dengan burung punai apa? Burung punai pula. Burung apa? Bukan gagak. Burung? Burung murai. Burung gagak pula dah. Burung murai kan? Ya. Ni burung apa ya? Burung. Apa ni ya? Burung nak burung man, burung. Apa ya? Burung. Mari kita ambil letak kat sarang balik. Sabarnya ayah. Ibu rakam perkara itu kan. Tiba-tiba kamera di fast forward kan, 40 tahun ke hadapan. Ibu sudah mati. Ayah yang tadi 40 sudah 80. Aman yang tadi 3 jadi 43. Betul kan? Kini ayah pula tanya pada Aman, Man ni apa nak? Burung ya? Man ni apa ya? Apa ni Man? Burung ya? Suara naik, betul tak? Man ni apa? Ayah ni tak faham-faham ke? Berapa kali saya nak kata? Dia naik suara tuan-tuan. Lalu bapaknya pun buka lah diary 40 tahun lalu, menangislah si Aman, mengenangkan kesabaran ayah masa dia kecil. Tengok tak filem ni tuan-tuan? Bulan Ramadan dia keluar, tengok tak? Tengok tak? Hebatnya tuan-tuan tak tengok TV bulan Ramadan Hebatnya masih tuan-tuan. Filem-filem yang macam ni dia kalau disiarkan setiap hari, tuan-tuan rasa manusia jadi baik tak? Confirm jadi baik tuan-tuan. Tapi dia hanya datang setahun sekali saja, bulan Ramadan saja. Selain daripadanya, bagaimana nak menguruskan perut, betul, memutihkan kulit, meluruskan rambut, betul kan? Sampai ustaz-ustaz yang pakai songkok dan juga serban pun tercabut songkok dan serbannya. Betul tuan-tuan? Melihat perempuan-perempuan cerita ditayangkan di TV, betul tak? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Inilah dia masalah kita. Media kita terlalu banyak entertainment yang melalaikan. Maka ketika manusia lalai ni tuan-tuan, kami cuba jadi taifah tuan-tuan, disebut dalam hadis. Kita cuba nak sedarkan manusia. Kita bawa majalah ini, kita ajak orang baca. Tuan-tuan tolong sokong kami tuan-tuan. Kami ni orang yang selemah tuan-tuan. Kami tidak mampu nak menyaingi TV3 yang share-nya pun dah menilai 700 juta share. Nilai TV3 ni lebih daripada 700 juta. Tak mampu tuan-tuan. Nak set up satu radio station pun perlu 30 juta tuan-tuan. Radio station 30 juta. Ke masjid ni ada dana boleh pinjam kepada saya dulu, Tuan Mengetua? Tak ada tuan-tuan. Saya pun tak nak pinjam lah tuan-tuan. Maka bila kami usahakan majalah ni, kami buat panggil orang-orang yang baik, ilmuwan yang tidak kontroversi. Kita cuba untuk mengadakan bahan-bahan yang dapat mendidik umat tuan-tuan. Kumpulkan orang-orang alim, orang faqih, Dr. Zulkifli Al-Bakri, Dr. Basit, Ustaz Said Nur Hisham, Ustaz Don pun ada, Datuk Ismail Kamus, gabungan orang senior dan juga orang junior. Cuba kumpulkan, boleh tak tuan? Kadang-kadang mereka tak mampu tulis. Kita pergi temu duga, kita pergi salin, overheadnya sangat tinggi tuan-tuan. Cost runningnya sangat tinggi. Kerana orang-orang ilmuwan ni perlu kepada dana, masa mereka kita kena hargai dan sebagainya. Maka kami buatlah majalah ni. Dalam serba kelemahan, saya beritahu kepada tuan-tuan. Dan tuan-tuan bertanya pada saya, Ustaz, kenapa tak ada kat kedai itu? Kenapa tak ada kedai ini? Kenapa tak ada kedai itu? Saya jawab pada tuan-tuan, golongan ini yang nak bahan seperti ini tuan-tuan, dia nak ambil tapi dia tak nak bayar tuan-tuan. Kedai-kedai besar ni tuan-tuan, sebenarnya mereka punya cara pelaksanaan perniagaan, hantar dulu nanti habis aku bayar. Kami tak mampu tuan-tuan, cakap tu terang tak mampu. Kami nak hantar pun kos tinggi kan. Dah hantar-hantar, barang jual habis jual, tak nak bayar pula. Pun ada banyak kes juga, melainkan kedai-kedai orang Islam saja kita berusaha dengan mereka. Kita educate mereka, terangkan mereka prinsip perniagaan, bantu-bantu sama lain. Tapi kalau kedai-kedai besar, ada setengah kedai, saya beritahu kepada tuan-tuan, saya tak nak sebut nama lah. Kalau nak letak saja kat situ, tempat itu kena bayar RM500. Bayangkan dia ada 500 cawangan. Tuan-tuan tahu berapa banyak nak kena bayar. Itu belum tentu boleh jual, tak boleh jual. Dan dia nak ambil ikut suka dia, dan dia nak pulangkan ikut suka dia. Dan kos penghantaran, kita hantar kat satu tempat, shipping dia ke semua tempat, kita kena tanggung lagi. Zalim tak tuan-tuan? Tapi nak buat macam mana? Inilah praktis dalam dunia perniagaan. Kalau orang jual benda melalaikan, orang beli. Tapi kalau benda seperti ini, tak ramai orang beli, melainkan orang datang ke masjid saja. Jadi tuan-tuan, harapan saya, tuan-tuan tolong sokonglah majalah kami. Kami berharap satu masa besok kita sama-sama memiliki radio station Islam tuan-tuan. Kita tak boleh cerita dengan TV, kosnya terlalu tinggi. Dan TV ni kalau kita buat, kita kena letakkan orang yang cantik, orang yang handsome kan tuan-tuan. Kan kalau masuk orang tengok kenapa hitam sangat orang ni.
Kenapa gemuk sangat? Kenapa tak cantik? Kenapa tak kurus? Tapi kalau kita cakap dekat radio, orang tak nampak kita, tuan-tuan. Maka ultimate goal kita nak ada radio station sendiri, macam dekat Kepulauan Batam, dekat selatan negara kita ada satu pulau Indonesia. Mereka punya satu radio yang menarik, namanya Radio Hang. Radio ini asalnya radio lalai, tapi seorang kaya di Indonesia yang telah membeli radio ini, ditukarkan jadi radio Islam, tuan-tuan. Maka pagi, petang, siang, malam kita dengar semuanya pengisian tafsir, hadis, muamalat, bacaan Quran yang sangat elok, ya, nasyid-nasyid sikit-sikit macam kasidah. Pengisiannya sangat solid dan mendapat sambutan di Indonesia, tuan-tuan. Radio IKIM dah kalah, tuan-tuan. Di Singapura, maksud saya. Di Singapura ada radio Johor Bahru. Mereka dapat radio Hang, mereka tak dengar dah IKIM. Mereka tak dengar radio Islam yang ada, Best 104 dan sebagainya. Mereka dengar radio ini kerana manusia sekarang dia nak benda yang baik, dengan syarat dia dipersembahkan dalam bentuk yang terbaik. Maka kami bercerita, kalau majalah ni konsisten, tuan-tuan sokong, kita punya lifespan yang lebih panjang lepas ni kita dapat kumpulkan konten yang baik, kita ready untuk ada radio sendiri. Kami ada radio online, tuan-tuan, tapi radio online berapa orang boleh dengar? Kami cerita, tuan-tuan doakan kami, tuan-tuan sokonglah kami. Majalah ni dia tidak akan bawa isu kontroversi, dia tak akan bawa isu mengkafir-kafirkan orang, dia takkan melabel-labelkan orang. Dan majalah kami ni, tuan-tuan, pengisiannya solid, tuan-tuan. Dipanggil ilmuwan-ilmuwan untuk tulis. Kalau ada orang nak tulis isu mengecam orang lain, kita minta maaf Datuk, tuan guru, ustaz, muallim, kami minta maaf, kami tak sanggup nak bergaduh dengan orang. Ya, kita punya banyak ruang untuk membanyakkan orang Islam, bukan menyedikitkan mereka. Untuk tolong sokong kami, tuan-tuan. Kami tak bawa cerita khurafat dekat majalah ni. Kalau kat majalah solusi ni, tuan-tuan jumpa kat belakangnya ada pelik tapi benar. Macam buku yang saya gambarkan tadi. Tapi dia tak adalah cerita macam pergi Mekah tak nampak Kaabah. Contohnya, kenapa tak nampak Kaabah, saudara? Kerana dosa banyak. Tadi rokok rakaat pertama nampak, sujud dia tak nampak. Kenapa tak nampak, tuan? Kerana tadi masa sujud kepala termasuk dalam jubah Arab. Kami tak bawa cerita dongengan, tuan-tuan. Semuanya solid dengan pengisian. Tuan-tuan tengok di bawah ada footnote lagi, tuan-tuan. Jarang-jarang majalah seperti ini. Saya tak cerita yang terbaik, dia banyak kelemahan, tapi kami cuba membaikinya, tuan-tuan. Dalamnya penuh dengan ilmu untuk amal, fatwa-fatwa, cerita salafus salih yang wajar kita ambil sebagai pedoman. Ya, semuanya bersanad, berriwayat, berujukan. Ya, dan kita cuba gunakan presentation terbaik, tuan-tuan. Kertasnya, tuan-tuan akan dapati dia kertas yang terbaik. InsyaAllah kalau disimpan 100 tahun akan datang pun dia masih boleh dibaca, kerana dia tidak berkaitan dengan isu yang mana kita baca nanti dia jadi basi. Tidak. Jadi milikilah majalah kami ni, tuan-tuan. 3, kami nak buat kempen pada malam ni. Ampun maaf bagi kedai-kedai yang menjual. Ini majalah lama, walaupun lama tapi kontennya masih lagi makna, insya-Allah. Kerana dia pengisiannya seperti yang saya gambarkan tadi, panduan sepanjang hidup. Macam ni kan cerita penyelesaian jenayah dalam Islam. Ini cerita tentang nak hargailah masa. Kau semayang pun kau boleh lakukan di padang. Yang minat main bola contohnya. Realistik, tuan-tuan. Ini bagaimana kita boleh menggunakan dunia digital ini untuk mendatangkan pahala. Tak salah guna Wikipedia, tuan-tuan. Kadang-kadang saya baca Wikipedia, tuan-tuan, saya dapati makna lebih solid dan mudah untuk dibaca, kerana dia telah diupdatekan setiap waktu. Ya Allah, kalau orang ni orang Islam memang banyaklah pahalanya, kan? Tak ada salah. Tapi bagaimana cara dia punya yastik, dia punya panduan, guidance dia, dawabit dia macam mana? Kami cuba adakan penyelesaian kepada isu digital. Bagi orang kafir dia sangat bermakna, bermanfaat. Bagi kita orang Islam pun boleh kalau kita pandai gunakan. Betul. Jadi ketiga majalah ni adalah isu yang sebelum, tapi kontennya seperti saya gambarkan sentiasa bermanfaat, insya-Allah. Maka kami menggalakkan tuan-tuan miliki tiga-tiga pada harga RM10 saja. 3 RM10. Boleh, tuan-tuan, tolong sokong, doakan kami. Kalau tuan-tuan dah pernah pun tuan-tuan beli, hadiahkan kepada orang lain ke, supaya jariah ni berpanjangan, tuan-tuan. Boleh tak, tuan-tuan? Dan kalau tuan-tuan pergi ke kedai buku, tolong tanya kedai buku, ada tak solusi, ada tak JenQ, ada tak ustaz, supaya awareness itu berlaku. Kalau tidak, kita tidak tahu siapakah yang akan mendidik bangsa kita lagi, tuan-tuan, dengan terlalu banyaknya benda-benda yang merosakkan dalam masyarakat. Kita tanya begitu, kedai ini akan aware orang nak baca bahan seperti ini.
Orang nak bahan seperti ini, yang mana sebelum ini mereka selalu nafikan. Ya, orang ni suka kata majalah-majalah melalaikan, itu dapat sambutan. Tapi bila kita tanya, insya-Allah mereka akan minta untuk diadakan. Dan bila mereka minta diadakan, kami ada negotiation power, tuan-tuan. Itu maksud saya, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan? Tanya apa kedai buku, tanya tunjuk macam pistol macam ni, ada tak? Ada tak solusi? Ada tak JenQ? Ada tak ustaz? Ini majalah orang Islam, awak orang Islam, awak bertanggungjawab buat jual orang Islam supaya orang Islam dapat manfaat. Jangan nak jual benda melalaikan, syubhat, dosa, haram. Sebut pula, tuan-tuan. Kalau semua tuan-tuan bercakap seperti itu, saya rasa ramai orang akan berubah. Peranan kita amar ma'ruf nahi munkar. Boleh tak, tuan-tuan? Terima kasih, tuan-tuan, atas kedatangan malam ni. Saya tak bercadang nak melanjutkan bicara yang telah lanjut ini. Kami hadiahkan apa yang ada atas meja untuk masjid, tuan-tuan. Ya, doakan untuk kami, mudah-mudahan kami istiqamah. Cakapnya banyak, amalnya sedikit. Tuan-tuan ni cakap sedikit, amalnya banyak. Terima kasih, tuan-tuan ya. Doakan untuk kami. Nombor 1, istiqamah. Nombor 2, diampunkan dosa. Ya, kita ni manusia memang tak sepi daripada melakukan dosa. Nombor 3, diberi afiat, sihat. Mudah-mudahan kalau kita tak dapat buat benda ni, kita pernah cerita pada tuan-tuan. Mungkin anak tuan-tuan yang ada malam ini akan menyaksikan. Kerana kerja kita tak boleh buat secara berseorangan. Terima kasih, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wardina warḍ'ana. Ya Allah, tambahkan untuk kami, janganlah dikurangi. Muliakanlah kami, janganlah dihina. Berilah pada kami, ya Allah, jangan ditahan-tahan. Ridhalah kami, ridhalah semua yang kami kerjakan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, ya Allah, bersyukur padamu, ya Allah. Membaiki amal saleh kami sentiasa tanpa henti, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkan kami dengan yang halal daripada mencari haram. Kayakan kami dengan minta kepadamu, ya Allah, bukannya kepada manusia. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala maridan illa syafaitah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala musibatan illa nafastah, wala dainan illa qadaitah, wala aiban illa satartah, wala musafiran illa sallamtah, wala mubtalan illa afaitah, wala azaban illa zawajtah, wala aqiman illa anjabtah, ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أديتها قضيتها يسرتها يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang ada seorang pun yang hadir pada malam ini yang memiliki aib yang Kau tutupkan, ya Allah. Jangan ada seorang pun yang jahil dan Kau beri ilmu kepadanya, ya Allah. Yang ada seorang pun yang kami yang sakit, ataupun keluarganya sakit, ataupun anak-anaknya sakit, ataupun isterinya sakit, atau suaminya sakit, melainkan Kau beri kesembuhan kepadanya, ya Allah. Semuanya Engkau menjanjikan atas lisan Nabi-Mu bahawa kehadiran para malaikat banyak dalam majlis ilmu seperti ini, ya Allah. Kami menyerahkan urusan ini kepada-Mu, urusi mereka, ya Allah. Sampaikanlah hajat mereka, ya Allah. Sampaikanlah hajat kami, hajat mereka, ya Allah. Yang ada seorang pun yang akan musafir dengan sebab pergi dan baliknya, ya Allah. Yang ada seorang pun yang belum berkahwin, melainkan Kau kurniakan untuknya sama ada pasangan yang saleh ataupun yang salihah yang akan membahagiakan dunia juga akhiratnya, ya Allah. Yang ada seorang pun yang belum memperoleh anak, melainkan Kau beri kepadanya anak yang saleh dan salihah, ya Allah, yang akan meneruskan perjuangannya, ya Allah. Yang ada seorang pun yang memiliki sebarang kekurangan yang Kau sempurnakan, ya Allah. Jangan ada seorang pun yang diuji melainkan Kau lepaskan yang cara yang terbaik, ya Allah. Yang ada seorang pun yang memiliki hajat daripada kepentingan dunia ataupun akhirat sagi mendatangkan kebaikan kepadanya, melainkan Kau sempurnakan, wahai Tuhan kami yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Rahmat, Muwasi segala-galanya. Kasihanlah kami, ya Allah. Pandanglah kami yang pandang rahmat-Mu, belas-Mu, ihsan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang teraniaya di Syria. Bantulah mereka di Kashmir, bantulah mereka di Myanmar, bantulah mereka di Bahrain, bantulah mereka di mana saja mereka berada, ya Allah. Semuanya kami begitu lemah, begitu letih, begitu kekurangan untuk bantu mereka, ya Allah. Kami hanya memanjatkan doa kepada-Mu pada malam yang mulia ini, ya Allah. Dengan sedikit-sedikit bantuan yang kami hulurkan, ya Allah, Engkau terimalah sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, kasihanlah kami, rahmatilah kami, pandang kami, ihsan-Mu, belas-Mu, rahmat-Mu. Kerana kami tiada tempat lain untuk bergantung melainkan kepada Engkau saja, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, memimpin kami, Kau lorongkan mereka, ya Allah, dengan orang kira mereka menjadi orang saleh dan salihah yang mampu menasihati mereka, ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah urusan agama ditadbir oleh yang Kau cintai ya Allah, yang Kau ridai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu keampunan atas kelemahan kami ya Allah. Ya Allah, kasihilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna.